Di sebuah restoran mewah di Kuala Lumpur, seorang pelayan bernama Elina bertugas di sebuah tempat yang hanya dikunjungi oleh golongan kaya dan berkuasa. Restoran itu, Bintang Emas, diterangi oleh chandelier kristal yang memantulkan cahaya pada alas meja sutra putih dan peralatan perak berkilat. Elina, seorang gadis yang bekerja keras, selalu datang awal, membersihkan, menghidangkan, tersenyum, dan pulang dengan kaki sakit tetapi kebanggaan utuh. Satu-satunya perkara yang tidak dapat dirampas daripadanya. Malam itu, restoran itu penuh sesak dengan ahli perniagaan, ahli politik, dan selebriti tempatan. Semuanya sibuk tertawa dan bersulang, mengabaikan mereka yang melayani mereka seperti hantu berteluk Belanda. Elina berhenti sebentar berhampiran dapur, menarik nafas dalam-dalam. Chef Hasan, seorang lelaki tua dengan suara garau yang selalu seperti pelukan, memerhatikannya. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanyanya. "Hanya malam yang panjang, Chef," balas Elina. "Semua malam panjang apabila kamu bekerja untuk orang yang fikir wang menjadikan mereka lebih baik daripada kamu." Hasan mengesat tangannya di apronnya. "Tetapi ingat apa yang selalu saya katakan, maruah tidak ternilai harganya, dan kamu mempunyai lebih banyak maruah dalam satu jari daripada mereka semua bersama-sama dalam dompet mereka." Hasan adalah antara segelintir orang yang melayannya seperti manusia di tempat itu. Tiba-tiba, pintu utama terbuka dengan bunyi yang menandakan ketibaan seseorang yang penting. Elina berpaling dan melihat dua orang lelaki masuk. Yang pertama lebih tua, berambut kelabu, memakai sut yang mungkin berharga lebih daripada gaji tahunan Elina. Dia berjalan dengan kesombongan semula jadi orang yang tidak pernah perlu bimbang tentang apa-apa. Yang kedua lebih muda, sekitar 30-an, dengan aura pewaris yang tahu dunia ini miliknya secara kelahiran. "Encik Tan Sri Datuk Seri Al-Haj Ismail," kata pengurus restoran, hampir berlari ke arah mereka. "Suatu penghormatan mempunyai Anda di sini malam ini. Meja kegemaran Anda sudah bersedia." Datuk Seri Ismail adalah pemilik rangkaian restoran mewah di seluruh Rantua, pelabur hartanah, dan, menurut kabar angin, seorang lelaki yang gemar menghina sesiapa yang dianggapnya rendah, yaitu hampir semua orang. "Elina," pengurus itu mendekati Elina dengan wajah tegang. "Saya mahu kamu melayani meja 7. Itu Datuk Seri Ismail. Meja 7 selalunya dilayan oleh Marcos. Marcos sibuk dan mereka baru sahaja tiba. Pergi sekarang." Elina merasakan simpulan di perutnya, tetapi mengangguk tanpa membantah. Itu pekerjaannya, dan dia memerlukannya lebih daripada sesiapa pun di restoran itu. Dia mendekati meja di mana kedua-dua lelaki itu sudah duduk, masih tertawa. Apabila Elina tiba, tiada seorang pun daripada mereka memandangnya. "Selamat malam, tuan-tuan. Selamat datang ke Bintang Emas. Nama saya Elina dan saya akan menjadi pelayan Anda malam ini. Bolehkah saya mulakan dengan menawarkan minuman?" Datuk Seri Ismail akhirnya mengangkat pandangan, tetapi tidak untuk menatap matanya. Dia merenungnya dari atas ke bawah, dengan pandangan yang Elina kenali terlalu baik. Pandangan yang menilai, menghakimi, dan menolak dalam sekelip mata. "Lihat, Hafiz," katanya kepada lelaki muda itu, anaknya, seperti yang Elina ingat. "Betapa baiknya mereka menghantar yang paling cantik kepada kita." Hafiz ketawa kecil. "Walaupun dia mungkin tidak tahu membaca menu, bukan, ayahanda?" Mereka berdua ketawa. Elina mengekalkan senyuman profesionalnya, walaupun di dalam dia berasa seperti ditusuk jarum. Dia telah belajar menahan komen seperti ini. Dia telah belajar bahwa membalas hanya akan memburukkan keadaan. "Apa yang Anda mahu minum?" tanyanya sekali lagi dengan suara tenang. Datuk Seri Ismail mengambil menu dan berpura-pura mempelajarinya dengan penuh perhatian yang dilebih-lebihkan. Kemudian dia memandang anaknya dengan senyuman yang tidak menjanjikan apa-apa yang baik. "Tahu tak, Hafiz? Sudah lama saya tidak berseronok. Gadis ini nampak macam baru sahaja tamat sekolah menengah. Saya bertaruh dia tidak tahu apa-apa lagi selain daripada tuan dan terima kasih atas petua." "Ayahanda, janganlah kejam," kata Hafiz dengan simpati palsu. "Sudah pasti dia tahu mengira. Bagaimana lagi dia akan mengira petua yang tidak pernah kita berikan? Lebih banyak ketawa." Elina mengetatkan pennya dengan begitu kuat sehingga buku-buku jarinya menjadi putih, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Dan kemudian Datuk Seri Ismail melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dia membongkokkan badan dengan senyuman pemangsa yang biasa digunakannya dalam rundingan jutaan ringgit, dan mula bercakap dalam bahasa Melayu baku, bahasa teknikal, sengaja kompleks. "Saya mahu memesan sebotol wain termahal Anda, tetapi saya ragu gadis malang ini faham apa yang saya katakan. Dia mungkin fikir saya bercakap bahasa Mandarin." Elina mendengar setiap perkataan dengan jelas,
setiap nada menghina. Dia telah mengatakan bahwa dia mahu sebotol wine termahal, tetapi dia meragui gadis malang ini faham apa yang dia katakan. Dia mungkin fikir dia bercakap bahasa Mandarin. Hafiz terbahak-bahak sambil menepuk meja. Ayahanda, awak memang teruk. Lihat mukanya. Dia langsung tidak faham apa yang awak cakap. Sudah tentu tidak. Dato Sri Ismail bersandar di kerusinya. Jelas berpuas hati dengan dirinya sendiri. Orang-orang ini hampir tidak tahu bahasa Melayu. Bahasa Melayu baku. Tolonglah, kamu perlukan pendidikan sebenar untuk itu, yang jelas tidak pernah dia miliki. Elina tetap tidak bergerak. Jantungnya berdegup kencang, tetapi bukan kerana malu. Ia adalah sesuatu yang berbeza, sesuatu yang dia pelajari untuk mengawal selama bertahun-tahun latihan. Kerana Elina sememangnya memahami setiap perkataan, setiap hinaan yang disamarkan sebagai bahasa asing, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Belum lagi. Lihat, Datuk Seri Ismail menunjuk ke arahnya seolah-olah dia adalah spesimen kajian. Dia tidak berkelip pun. Dia mungkin sedang memikirkan telenovela apa yang akan ditontonnya apabila dia pulang ke rumah kecilnya yang daif. Elina menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata neneknya bergema di mindanya seperti gema masa lalu. Kuasa sebenar bukanlah dalam menunjukkan apa yang kamu tahu, tetapi dalam mengetahui bila harus menunjukkannya. Makcik Lim, neneknya, wanita yang mengajarnya segala yang dia tahu, wanita yang selama beberapa dekad bekerja sebagai penterjemah untuk kedutaan, tetapi tidak pernah menerima pengiktirafan rasmi kerana dia tidak mempunyai kelulusan universiti. Wanita yang fasih berbahasa 9 bahasa dan mewariskan bakat itu kepada Elina sejak kecil. 7 bahasa. Elina fasih berbahasa 7 bahasa. Melayu baku, Inggris, Mandarin, Tamil, Kantonis, Hokkien, dan, sudah tentu, bahasa Melayu. Setiap satu dipelajari di dapur neneknya, pada malam-malam panjang mendengar rakaman, dalam buku-buku lusuh yang neneknya simpan seperti harta karun. Tetapi tiada siapa yang tahu kerana Elina telah belajar bahawa dalam dunia yang menghakimi berdasarkan penampilan, menunjukkan kad kamu terlalu awal adalah kesilapan yang membawa maut. Baiklah, Dato Seri Ismail beralih ke bahasa Melayu dengan wajah bosan. Memandangkan jelas, kamu tidak faham apa-apa yang berguna, saya akan katakan dengan ringkas. Bawakan kami sebotol Chateau Margaux 2005 dan pastikan suhunya betul jika memang di sini ada yang tahu apa maksudnya. Sudah tentu, Tuan. Elina berundur dengan langkah-langkah yang diukur. Fikirannya memproses semua yang baru sahaja berlaku. Bukan kali pertama dia dihina, bukan kali terakhir. Tetapi sesuatu dalam kekejaman yang disengajakan lelaki itu, dalam keperluannya untuk berasa unggul menggunakan bahasa yang dia fikir, Elina tidak faham, menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Di dapur, Hasan menunggunya dengan wajah risau. Saya nampak muka kamu apabila kamu kembali. Apa yang mereka lakukan kepada kamu, orang-orang itu? Tiada apa yang belum pernah saya dengar sebelum ini. Elina, kamu tidak perlu tahan ini, ada kerja lain. Tiada kerja lain yang membayar cukup untuk ubat nenek saya, Chef. Awak tahu, Hasan mengeluh. Dia tahu keadaan Elina. Dia tahu neneknya sakit, akaun perubatan bertimbun, Elina bekerja shift berganda untuk terus hidup. Apa yang mereka katakan? Elina teragak-agak sebentar. Orang tua itu bercakap dalam bahasa Melayu baku. Dia fikir saya tidak akan faham. Dia mengatakan perkara-perkara yang mengerikan tentang saya. Mata Hasan membesar. Dan kamu faham setiap perkataan? Hening yang berat jatuh di antara mereka. Hasan tahu beberapa perkara tentang Elina yang orang lain tidak tahu. Dia tahu dia berbeza, istimewa dalam beberapa cara yang dia tidak pernah jelaskan sepenuhnya. Apa yang akan kamu lakukan? Elina mengambil botol wine yang dipesan oleh Datuk Seri Ismail dan meletakkannya di atas dulang. Buat masa ini, kerja saya. Selepas itu, kita lihat sahaja. Dia kembali ke meja dengan botol itu, menunjukkannya kepada Datuk Seri Ismail seperti yang diarahkan oleh protokol. Dia hampir tidak melihatnya sambil membuat isyarat menghina dengan tangan agar dia menghidangkannya. Semasa Elina menuang wine dengan ketepatan yang sempurna, Datuk Seri Ismail kembali bercakap dalam bahasa Melayu baku kepada anaknya. Tangan dia kasar dan kotor. Itulah kehidupan kelas bawahan. Bekerja sehingga mati tanpa pernah mencapai apa-apa yang penting. Dia mengulas tentang tangan Elina, mengatakan ia kasar dan lelah, bahwa itulah kehidupan kelas bawahan, bekerja sehingga mati tanpa mencapai apa-apa yang penting. Hafiz mengangguk, menambah dalam bahasa yang sama. Sekurang-kurangnya ada satu perkara yang dia ada dalam hidup, rupa yang cantik. Elina selesai menghidang, mengekalkan ekspresinya neutral, tetapi di dalam sesuatu sedang berubah.
Keputusan sedang dibentuk, satu yang telah dia elakkan selama bertahun-tahun, tetapi sekarang nampak tidak dapat dielakkan. Anda mahu memesan makan malam? Tanyanya dalam bahasa Melayu yang sempurna. Bawa yang terbaik yang kamu ada, Dato' Seri Ismail. Dan saya harap ia benar-benar yang terbaik. Saya kenal pemilik tempat ini. Satu kesilapan, dan kamu akan kehilangan pekerjaan. Faham, Tuan? Elina berundur sekali lagi. Tetapi kali ini dia berhenti di sudut restoran di mana dia dapat memerhatikan meja tanpa dilihat. Keluarga Ismail terus tertawa, berbual dalam bahasa Melayu baku tentang perniagaan, tentang orang yang mereka musnahkan, tentang pekerja yang mereka pecat demi keseronokan. Dan kemudian dia mendengar sesuatu yang membuat darahnya sejuk. Dato' Seri Ismail menyebut nama sebuah hospital. Hospital yang sama di mana neneknya sedang dirawat. Dia bercakap tentang pelaburan yang dia pertimbangkan, tentang bagaimana dia merancang untuk membeli sebahagian hospital dan mengoptimumkan kos, yang dalam bahasanya bermakna memotong perkhidmatan untuk pesakit yang tidak mampu membayar rawatan mewah. Orang tua dan orang sakit yang tidak mampu membayar insurans swasta adalah beban kepada sistem, katanya dengan dingin. Apabila kita mengambil alih, kita akan menutup jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan itu. Elina merasakan dunia berhenti. Neneknya bergantung pada hospital itu, pada jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan yang lelaki ini mahu tutup, doktor dan juru rawat yang merawat pesakit tanpa mengira berapa banyak uang yang mereka ada. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kemarahan senyap yang telah ditahannya sepanjang hidupnya mula meluap, tetapi dia tidak akan bertindak impulsif. Itu bukan apa yang diajarkan neneknya kepadanya. Masa yang tepat, bisiknya pada dirinya sendiri. Semuanya ada masa yang tepat. Dia kembali ke dapur, di mana pengurus itu, Puan Lim, menunggunya dengan wajah serius. Elina, Tuan-Tuan Ismail mahu bercakap dengan kamu secara khusus. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi lebih baik kamu tidak merosakkan apa-apa. Jantung Elina berdegup kencang. Adakah mereka akan menemukannya? Adakah mereka akan melihat sesuatu di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia faham? Dia berjalan ke meja dengan langkah tegas, bersiap sedia untuk apa sahaja yang akan datang. Dato' Seri Ismail menunggunya dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Duduk, arahnya, menunjuk ke kerusi kosong. Tuan, pekerja tidak boleh. Saya kata duduk. Elina patuh perlahan-lahan, merasakan pandangan seluruh restoran ke arahnya. Ini tidak biasa, sepenuhnya di luar protokol. Dato' Seri Ismail membongkokkan badan, mempelajarinya seolah-olah dia adalah serangga di bawah mikroskop. Anak lelaki saya, dan saya telah memerhatikan kamu sepanjang malam. Ada sesuatu yang berbeza tentang kamu, sesuatu yang saya tidak dapat kenal pasti. Dan itu mengganggu saya karena saya sentiasa mengenal pasti orang. Elina tidak menjawab, hanya menatap matanya, sesuatu yang jelas mengganggunya. Saya akan beri kamu tawaran, Dato' Seri Ismail meneruskan. Saya perlukan kaki tangan untuk restoran saya. Orang yang tahu cara melayan, yang diskret, yang tidak menimbulkan masalah. Saya akan bayar 3 kali ganda daripada apa yang kamu dapat di sini. Ia adalah satu perangkap. Elina tahu. Lelaki seperti Dato' Seri Ismail tidak membuat tawaran murah hati tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Terima kasih banyak, Tuan, tetapi saya baik-baik saja di sini. Senyuman Dato' Seri Ismail membeku. Tiada siapa yang berkata tidak kepadanya. Maaf, saya kata saya menghargai tawaran itu, tetapi saya lebih suka tinggal di sini. Hafiz ketawa tidak percaya. Awak dengar, ayahanda. Pelayan itu menolak tawaran awak. Dato' Seri Ismail mengecilkan matanya. Saya rasa kamu tidak faham kedudukan kamu, budak. Saya tidak bertanya. Saya memberitahu kamu apa yang akan kamu lakukan. Dan saya memberitahunya dengan segala hormat bahwa jawaban saya adalah tidak. Hening yang menyusul begitu pekat sehingga boleh dipotong dengan pisau. Para tetamu yang berdekatan telah berhenti bercakap, memerhatikan pemandangan dengan campuran seram dan ketakutan. Dato' Seri Ismail berdiri perlahan-lahan, ketinggiannya yang mengagumkan memproyeksikan bayangan ke atas Elina. Kamu akan menyesal ini. Suaranya rendah, berbahaya. Tiada siapa yang berkata tidak kepada saya, terutamanya seseorang seperti kamu. Elina juga berdiri, mengejutkan dirinya sendiri dengan keberaniannya sendiri. Seseorang seperti saya, ulangnya. Dan apa sebenarnya saya, Encik Ismail? Seorang yang tiada siapa, seorang pelayan yang tidak tahu tempatnya di dunia. Elina tersenyum buat pertama kali sepanjang malam. Dia tersenyum ikhlas. Kamu betul dalam satu perkara, Tuan. Saya seorang pelayan, tetapi kamu salah dalam segala-galanya.
Dia berpaling untuk pergi, tetapi suara Datuk Seri Ismail menghentikannya. Kamu akan menyesal datang ke sini malam ini. Saya akan pastikan kamu tidak akan pernah bekerja lagi di bandar ini. Elina berhenti, belakangnya ke arahnya, jantungnya berdegup kencang. Momen itu telah tiba. Dia berpaling perlahan-lahan, menatap matanya. Dan kemudian dalam bahasa Melayu baku yang sempurna dengan aksen yang sempurna menjawab, saya faham setiap perkataan yang Anda katakan malam ini, Encik Ismail, setiap hinaan, setiap rancangan. Dan saya berjanji, satu-satunya yang akan menyesali sesuatu, ialah Anda. Raut wajah Datuk Seri Ismail adalah sesuatu yang Elina tidak akan pernah lupakan. Warna pucat mengalir dari mukanya. Matanya membesar dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hafiz menjatuhkan gelas wainnya. Ceca air merah tumpah ke atas alas meja putih seperti darah di atas salji. Elina berpaling dan berjalan ke arah dapur, meninggalkan kesunyian yang terkejut di restoran paling eksklusif di bandar itu. Dia tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Dia tidak tahu apa akibatnya daripada apa yang baru sahaja dilakukannya, tetapi buat pertama kali dalam masa yang lama dia berasa bebas. Apa yang dia tidak tahu ialah malam itu hanyalah permulaan, bahwa Datuk Seri Ismail bukanlah jenis lelaki yang menerima penghinaan dan perang yang baru sahaja bermula, akan mendedahkan rahsia yang akan mengubah bukan sahaja hidupnya, tetapi hidup semua yang terlibat. Kerana di restoran itu, di bawah cahaya chandelier kristal, percikan api telah dinyalakan, yang tidak lama lagi akan menjadi kebakaran, dan Elina Navarro bersedia untuk terbakar. Pintu dapur tertutup di belakang Elina, dengan bunyi dentuman yang bergema seperti akhir sebuah babak dan permulaan babak yang jauh lebih gelap. Jantungnya berdegup begitu kencang sehingga dia dapat merasainya di pelipisnya, di pergelangan tangannya, di setiap sudut tubuhnya yang bergetar dengan campuran adrenalin dan keganasan. Apa yang telah saya lakukan? Hasan adalah orang pertama yang menghampirinya, memegang bahunya dengan tangan yang kukuh. Elina, apa yang berlaku di luar? Seluruh restoran sunyi. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini. Saya menjawabnya. Suara Elina keluar hampir seperti bisikan. Dalam bahasa Melayu baku, saya memberitahunya bahwa saya faham segalanya. Mata Hasan membesar. Kamu menjawab Datuk Seri Ismail di hadapannya dalam bahasa Melayu baku? Sebelum Elina dapat menjawab, pintu dapur terbuka dengan ganas. Puan Lim, pengurus itu, masuk dengan wajahnya dikuasai kemarahan dan kepanikan. Elina, apa yang kamu lakukan? Datuk Seri Ismail murka. Dia menuntut untuk bercakap dengan pemilik sekarang juga. Puan Lim, dia menghina saya. Dia fikir saya tidak faham dan saya tidak peduli apa yang dia fikir. Puan Lim memintasnya dengan tajam. Adakah kamu tahu siapa lelaki itu? Adakah kamu tahu apa yang dia boleh lakukan kepada kita? Elina merasakan dinding dapur tertutup di sekelilingnya. Kaki tangan lain memandangnya dengan ekspresi yang terdiri daripada simpati hingga kebencian. Sesetengahnya kelihatan mengagumi apa yang dilakukannya, tetapi kebanyakan mereka hanya takut. Puan Lim, Hasan campur tangan. Apapun yang berlaku, Elina adalah salah seorang pekerja terbaik kami. Kami tidak boleh. Diam Hasan, ini bukan urusan kamu. Puan Lim berpaling ke arah Elina dengan mata yang memancarkan kesejukan. Kamu digantung, tanpa gaji, sehingga pemilik memutuskan apa yang perlu dilakukan dengan kamu. Sekarang keluar melalui pintu belakang. Saya tidak mahu Datuk Seri Ismail melihat kamu keluar. Elina merasakan seolah-olah dia telah ditumbuk di perut, digantung tanpa gaji. Kata-kata itu bergema di mindanya semasa dia memikirkan ubat neneknya, bil-bil yang tertunggak, sewa yang perlu dibayar dalam beberapa hari. Puan Lim, tolong, saya perlukan kerja ini. Kamu sepatutnya berfikir tentang itu sebelum memutuskan untuk bermain wira. Puan Lim menuding ke arah pintu belakang. Keluar, sekarang. Elina mencari mata Hasan, mengharapkan sokongan, tetapi dia hanya dapat menundukkan pandangan dengan ketidakberdayaan. Tiada apa yang dapat dilakukannya, bukan terhadap pengurus, bukan terhadap nama Ismail yang berat. Dengan tangan yang gemetar, Elina menanggalkan apronnya dan meletakkannya di atas meja keluli tahan karat. Dia berjalan ke pintu belakang, merasakan setiap langkah seolah-olah dia berjalan ke jurang. Di luar, lorong itu gelap dan berbau sampah dan lembab. Elina bersandar di dinding bata, membiarkan air mata yang ditahannya mengalir di pipinya. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Teleponnya bergetar di dalam poketnya. Ia adalah message teks daripada nombor yang tidak dikenali. Kamu membuat kesilapan yang sangat besar malam ini, dan kesilapan perlu dibayar. Hormat, seseorang yang akan memerhatikan kamu. Satu selesema mengalir di belakangnya. Maximilian,
Hafiz, seseorang yang bekerja untuk mereka. Mesej itu jelas merupakan ancaman, tetapi apa yang boleh mereka lakukan kepadanya yang belum mereka lakukan? Jawabannya akan datang lebih awal daripada yang dia bayangkan. Elina berjalan di jalan-jalan kosong ke perhentian bas. Pada waktu itu, pengangkutan awam jarang dan dia terpaksa menunggu hampir 40 menit dalam kegelapan, sentiasa melihat ke atas bahunya, merasakan seseorang memerhatikannya dari bayangan. Apabila dia akhirnya tiba di apartemen kecilnya di pinggir bandar, dia mendapati neneknya, Mak Cik Lim, terjaga, duduk di kerusi kegemarannya di tepi tingkap, memerhatikan lampu kota yang jauh. "Kamu balik awal, sayangku," suara Mak Cik Lim lemah, tetapi hangat, seperti biasa. "Ada apa-apa berlaku?" Elina berlutut di sebelah neneknya, mengambil tangannya yang berkerut di antara tangannya. Bagaimana untuk memberitahunya kebenaran? Bagaimana untuk menjelaskan bahwa dia telah kehilangan pekerjaan yang membolehkan mereka terus hidup? "Nenek, saya melakukan sesuatu malam ini, sesuatu yang mungkin tidak sepatutnya saya lakukan." Mata Lim, walaupun letih kerana sakit, bersinar dengan kecerdasan tajam yang usia tidak dapat padamkan. "Ceritakan semuanya, Elina. Jangan ada yang tertinggal." Dan Elina melakukannya. Dia menceritakan tentang Ismail, tentang penghinaan dalam bahasa Melayu baku, tentang rancangan untuk membeli hospital, tentang jawabannya dan akibat yang menyusul. Apabila dia selesai, dia berharap melihat kekecewaan di wajah neneknya. Sebaliknya, dia melihat kebanggaan. "Kamu buat dengan baik, sayangku." Lim mengerat tangan Elina dengan kekuatan yang mengejutkan. "Kamu melakukan apa yang sepatutnya kamu lakukan. Tetapi nenek, saya kehilangan kerja. Saya tidak tahu bagaimana kita akan." "Dengarkan saya," Lim memintasnya dengan tegas. "Saya menghabiskan sepanjang hidup saya berdiam diri. Sepanjang hidup saya tidak kelihatan supaya orang seperti Ismail itu dapat berasa unggul. Saya menterjemah untuk duta, untuk presiden, untuk orang yang memerintah seluruh negara, dan tiada seorang pun daripada mereka tahu nama saya. Tiada siapa yang berterima kasih kepada saya. Tiada siapa yang melihat lebih jauh daripada wanita yang menghidangkan kopi dan menterjemahkan kata-kata mereka." Air mata kini mengalir di pipi kedua-duanya. "Saya tidak mahu ini untuk kamu, Elina. Saya tidak mahu kamu menjalani hidup kamu dalam diam. Kamu mempunyai bakat yang saya berikan kepada kamu dengan segenap cinta saya. Dan bakat itu bukan untuk disembunyikan, ia adalah untuk digunakan, untuk mempertahankan diri kamu, untuk mempertahankan orang lain yang tidak boleh mempertahankan diri mereka sendiri." Elina memeluk neneknya, merasakan tubuh yang rapuh di bawah lengannya, tulang yang menonjol di mana sebelumnya terdapat daging yang kukuh, jantung yang berdegup lemah, tetapi dengan penentuan yang tidak goyah. "Saya takut, nenek. Lelaki itu mempunyai kuasa. Dia boleh memusnahkan kita. Kuasa tanpa kehormatan hanyalah bunyi bising, sayangku, dan bunyi bising, betapa kuatnya pun, akhirnya akan padam." Malam itu Elina hampir tidak dapat tidur. Fikirannya mengulang peristiwa di restoran itu. Kata-kata Ismail, ancaman message teks, ketidakpastian masa depan. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah jutawan itu berubah daripada ejekan kepada kemarahan apabila dia bercakap bahasa Melayu baku. Keesokan harinya, realiti situasinya menjadi lebih jelas. Apabila dia cuba menghubungi restoran untuk bercakap dengan Puan Lim, tiada siapa yang menjawab. Apabila dia pergi sendiri, pengawal keselamatan menghalangnya daripada masuk, mengatakan dia tidak lagi dialu-alukan. "Maaf, Cik." Pengawal itu, seorang lelaki tua yang selalu melayannya dengan baik, nampak benar-benar kesal. "Arahan dari atas, saya tidak boleh membenarkan Anda masuk, tetapi barang-barang saya, gaji terakhir saya, mereka memberitahu saya ia akan dihantar melalui pos bersama surat penamatan kamu." Surat penamatan, bukan hanya penggantungan, pemecatan. Elina berjalan di sekitar bandar dalam keadaan terkejut. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Dia mempunyai simpanan mungkin untuk 2 minggu. Selepas itu dia tidak mahu memikirkan selepas itu. Teleponnya berdering. Ia adalah nombor yang tidak dikenali, tetapi berbeza daripada ancaman semalam. Elina Navarro. Suara lelaki, profesional, dingin. "Ya, saya Elina. Saya bercakap dengan Peguam Fernando Castillo, Peguam kumpulan Ismail. Klien saya ingin bertemu dengan Anda petang ini. Ia adalah urusan yang mendesak." Jantung Elina berhenti seketika. "Bertemu dengan saya. Untuk apa?" "Itu akan dibincangkan secara pribadi. Anda mempunyai 1 jam untuk hadir di pejabat korporat kumpulan Ismail. Alamat akan dihantar melalui message. Saya sangat menasihatkan Anda untuk tidak terlepas." Panggilan terputus sebelum Elina sempat menjawab. Beberapa menit kemudian dia menerima alamat itu.
sebuah bangunan pejabat di daerah keuangan, jenis tempat di mana orang seperti dia biasanya hanya masuk untuk membersihkan lantai. Sebahagian dirinya mahu mengabaikan saman itu, tetapi sebahagian lagi, bahagian yang dibesarkan oleh neneknya untuk tidak pernah melarikan diri dari masalah, tahu dia terpaksa pergi. Dia perlu tahu apa yang mereka mahu. Dia perlu menghadapi apa sahaja yang datang. Dia menukar pakaian terbaik yang dimilikinya, blaus putih ringkas, skirt gelap, kasut yang dibelinya di kedai barang terpakai, tetapi masih kelihatan kemas. Dia melihat pantulannya di cermin dan menarik nafas dalam-dalam. "Saya boleh lakukan ini," bisiknya. "Saya boleh lakukan ini." Bangunan kumpulan Ismail adalah menara kaca dan keluli yang menjulang ke langit seperti monumen kepada kuasa Wang. Elina masuk melalui pintu berputar dan mendapati dirinya di lobi yang lebih besar daripada keseluruhan apartemennya. Resepsionis, seorang wanita berpakaian kemas dengan wajah bosan profesional, memandangnya dari atas ke bawah dengan penelitian yang Elina kenali terlalu baik. "Boleh saya bantu Anda? Saya ada janji temu. Nama saya Elina Navarro." Sesuatu berubah di wajah resepsionis itu. Pengiktirafan, rasa ingin tahu, simpati. "Sudah tentu, mereka menunggu Anda. Tingkat 27. Lift ada di sebelah kanan Anda." Lift naik dalam senyap, nombor berubah pada skrin digital, seperti kira detik ke sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Apabila pintu terbuka di tingkat 27, Elina mendapati dirinya berhadapan dengan seorang lagi resepsionis. Yang ini masih lebih mengintimidasi daripada yang sebelumnya. "Cik Navarro, sila ke sini." Dia dibimbing melalui koridor dengan dinding yang ditutup dengan seni yang mungkin berharga lebih daripada apa yang Elina akan perolehi sepanjang hayatnya. Di hujung koridor terdapat pintu berkembar kayu gelap. Resepsionis itu mengetuk dengan lembut dan suara dari dalam berkata, "Masuk." Pejabat Datuk Seri Ismail adalah seperti yang Elina jangkakan. Besar, mewah, direka untuk mengintimidasi. Tingkap dari lantai ke siling menunjukkan bandar terbentang di bawah seperti kerajaan yang menunggu untuk ditakluki. Dan disinilah dia, duduk di belakang meja mahoni yang kelihatan seperti mezbah untuk egonya sendiri. Di sebelahnya, Hafiz, dengan senyuman menghina yang sama dari malam sebelumnya, dan di sudut seorang lelaki berbaju kelabu yang sepatutnya menjadi peguam yang meneleponnya. "Cik Navarro." Datuk Seri Ismail tidak bangkit, malah tidak memberi isyarat untuk menyambutnya. "Betapa baiknya Anda menerima jemputan kami." Ia tidak kelihatan seperti jemputan, ia kelihatan seperti arahan. Hafiz ketawa, tetapi bapaknya mengangkat tangan untuk mendiamkannya. Langsung, "Saya suka itu. Walaupun kejujuran boleh berbahaya apabila kamu tidak mempunyai kuasa untuk menyokongnya." Datuk Seri Ismail bersandar di kerusinya. "Tetapi saya tidak memanggil Anda untuk bertukar salam. Saya memanggil Anda kerana kita mempunyai masalah. Dan masalah, mengikut pengalaman saya, mempunyai dua penyelesaian. Ia disingkirkan atau ia dikawal." Elina merasakan selesema, tetapi mengekalkan ekspresinya neutral. "Dan saya adalah masalah untuk Anda. Kamu adalah sejak semalam. Anda lihat, saya tidak kisah kamu faham bahasa Melayu baku. Malah, ia mengagumkan. Tetapi apa yang saya kisah, ialah kamu mendengar perkara yang kamu tidak sepatutnya dengar." Jantung Elina berdegup kencang. Rancangan mengenai hospital, perbualan mengenai perniagaan, apalagi yang mungkin dikatakan oleh Datuk Seri Ismail dengan berfikir bahawa tiada siapa yang faham. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan." "Sudah tentu kamu tahu." Datuk Seri Ismail membongkokkan badan. "Kamu mendengar tentang rancangan saya untuk Hospital Sentosa. Rancangan yang sulit, rancangan yang boleh terjejas jika seseorang dengan hubungan yang salah mengetahuinya lebih awal. Saya tidak mempunyai sebarang hubungan. Saya hanya seorang pelayan. Kamu adalah seorang pelayan. Kamu seorang pelayan." Hafiz campur tangan dengan jahat. "Sekarang kamu tiada apa-apa." "Hafiz, diam." Datuk Seri Ismail tidak mengalihkan pandangannya dari Elina. "Inilah tawaran saya, Cik Navarro, tawaran tunggal dan tidak boleh dirunding. Kamu akan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kamu tidak akan bercakap dengan sesiapa pun tentang apa yang kamu dengar malam tadi. Sebagai balasan, kamu akan menerima pampasan yang murah hati, cukup untuk membayar rawatan nenek kamu selama setahun dan surat cadangan yang akan membuka pintu untuk kamu di mana-mana restoran di bandar ini." Elina berkelip. "Bagaimana Anda tahu tentang nenek saya? Bagaimana Anda tahu tentang rawatan? Saya lihat kamu terkejut bahawa saya tahu tentang nenek kamu, Lim." Datuk Seri Ismail tersenyum tanpa kehangatan. "Saya membuat siasatan pagi ini. Saya tahu di mana kamu tinggal. Saya tahu di mana dia menerima rawatan. Saya tahu berapa banyak hutang bil perubatan kamu.
Pengetahuan adalah kuasa, Cik Navarro, dan saya mempunyai banyak kedua-duanya. Peguam itu menghampiri dengan sebuah fail, meletakkannya di atas meja di hadapan Elina. Di dalamnya terdapat dokumen berbilang, halaman dan cek. Elina memandang cek itu. Jumlahnya adalah lebih banyak wang daripada yang pernah dilihatnya. Cukup untuk membayar semuanya. Cukup untuk bernafas lega buat pertama kali dalam beberapa tahun. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Sesuatu dalam ekspresi Datuk Seri Ismail, sesuatu dalam cara Hafiz memandangnya dengan penuh jangkaan, seolah-olah mereka menjangkakan dia akan jatuh ke dalam perangkap. Dan jika saya tidak menandatangani, hening yang menyusul adalah berat, syarat dengan ancaman yang tidak terucapkan. Jika kamu tidak menandatangani, Datuk Seri Ismail berkata perlahan, menikmati setiap perkataan, saya akan menjadikan hidup kamu mustahil. Kamu sudah kehilangan kerja kamu di Bintang Emas. Saya boleh pastikan kamu tidak akan bekerja di mana-mana restoran di bandar ini, di negara ini, jika saya mahu. Dan rawatan nenek kamu di Sentosa. Nah, katakanlah apabila saya melengkapkan pengambilalihan saya ke hospital, pesakit tertentu mungkin mendapati katil mereka tidak lagi tersedia. Elina merasakan mual. Ia bukan tawaran, ia adalah pemerasan yang disamarkan sebagai kemurahan hati. Anda mengancam saya. Saya memberi kamu pilihan. Ada perbezaan. Tangan Elina gemetar semasa dia memandang dokumen itu. Kata-kata itu berenang di hadapan matanya. Klausul undang-undang, istilah rumit, semuanya direka untuk membungkamnya secara kekal. Dia teringat neneknya, senyumannya apabila dia berkata dia bangga, kata-katanya tentang tidak menjalani hidup dalam diam. Dia teringat suara yang dia dengar disebut oleh Datuk Seri Ismail. Orang-orang yang akan terjejas jika dia membeli hospital, pesakit yang akan kehilangan rawatan mereka, keluarga yang akan menderita. Dia teringat semua yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Setiap bahasa, setiap perkataan, setiap pelajaran tentang maruah dan keberanian, dan dia membuat keputusan. Tidak, katanya dengan suara tegas. Datuk Seri Ismail berkerut. Maaf, saya kata tidak. Saya tidak akan menandatangani ini. Hafiz bangkit. Kamu gila? Adakah kamu tahu apa yang kamu tolak? Saya tahu betul. Elina juga berdiri, menatap terus ke mata Datuk Seri Ismail. Saya menolak untuk dibeli. Saya menolak untuk dibungkam. Dan saya menolak untuk menjadi sebahagian daripada apa sahaja yang kamu rancang untuk dilakukan dengan hospital itu. Adakah kamu akan menyesal ini? Suara Datuk Seri Ismail adalah ais tulen. Saya akan memusnahkan kamu dan segala yang kamu sayangi. Elina berjalan ke arah pintu, tetapi sebelum keluar dia berpaling sekali lagi. Tuan Ismail, katanya dalam bahasa Melayu baku yang sempurna, kamu telah menindas orang seperti saya sepanjang hidup kamu, tetapi kali ini kamu berurusan dengan orang yang salah. Saya tidak akan berdiam diri, dan jika saya jatuh, saya tidak akan jatuh sendirian. Dia keluar dari pejabat tanpa melihat ke belakang. Jantungnya berdegup kencang, kakinya hampir tidak menahannya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan memenuhi janji itu. Dia tidak tahu sumber apa yang dia ada terhadap lelaki dengan kuasa Datuk Seri Ismail, tetapi dia tahu satu perkara dengan kepastian mutlak. Perang telah bermula secara rasmi, dan Elina Navarro tidak berniat untuk kalah. Apa yang dia tidak tahu ialah petang itu juga, semasa dia pulang untuk memeluk neneknya dan merancang langkah seterusnya, Datuk Seri Ismail sedang membuat panggilan yang akan mengubah segalanya. Saya perlukan kamu menyiasat gadis itu secara mendalam, katanya di telepon dengan suara dingin. Saya mahu tahu setiap rahasia, setiap kelemahan, setiap orang yang dia sayangi, dan apabila kamu mempunyai semuanya, kita akan memusnahkannya sepenuhnya. Di skrin komputernya terpampang gambar Elina yang diambil oleh kamera keselamatan bangunan itu, dan di sebelahnya gambar Mak Cik Lim memasuki Hospital Sentosa untuk rawatan mingguan. Pertempuran untuk maruah akan bertukar menjadi perjuangan untuk kelangsungan hidup. Perjalanan pulang ke rumah adalah yang terpanjang yang pernah dilalui Elina. Setiap langkah terasa seperti beban timah. Setiap nafas adalah usaha sedar untuk tidak runtuh di tengah jalan. Dia telah mencabar seorang gergasi, dan kini gergasi itu sedang bersiap sedia untuk menghancurkannya. Apabila dia membuka pintu apartemen kecilnya, dia mendapati sesuatu yang tidak dia jangkakan. Neneknya Lim tidak berada di kerusi di tepi tingkap. Dia berdiri, bersandar pada tongkatnya, dengan beg pakaian lama terbuka di atas katil. Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh berdiri lama sangat. Saya sedang mencari sesuatu, sayangku. Lim bercakap dengan penentuan yang tidak pernah didengar oleh Elina selama berbulan-bulan. Sesuatu yang sepatutnya saya tunjukkan kepada kamu lama dahulu.
Elina mendekatinya dengan bimbang tentang usaha yang dibuat oleh neneknya. Penyakit itu telah melemahkan tubuhnya, tetapi jelas tidak menyentuh semangatnya. "Nenek, tolonglah duduk. Apapun itu, saya boleh mencarinya." "Tidak, saya perlu mencari ini sendiri." Tangan Lim yang berkerut menggeledah kandungan beg pakaian, kertas kekuningan, gambar-gambar lama, surat-surat dalam sampul surat yang lusuh dimakan usia. Akhirnya, jari-jarinya tertutup di sekeliling fail kulit coklat, lusuh tetapi dipelihara dengan teliti. Ini dia. Lim jatuh ke atas katil, bernafas dengan sukar. "Duduk, Elina. Apa yang akan saya beritahu, kamu akan mengubah semua yang kamu pikir kamu ketahui tentang keluarga kita." Elina patuh. Jantungnya berdegup kencang dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Rahasia apa yang boleh disimpan oleh nenek saya? Apa hubungannya dengan apa yang berlaku sekarang? "Bertahun-tahun yang lalu, sebelum kamu lahir, saya bekerja sebagai penterjemah untuk keluarga diplomatik," Lim memulakan. "Saya tidak mempunyai kelayakan, tetapi saya bercakap 9 bahasa. Saya mempelajarinya sama seperti saya mengajar kamu, dengan mendengar, berlatih, hidup di kalangan orang dari seluruh dunia." "Saya sudah tahu itu, Nenek. Apa yang kamu tidak tahu ialah untuk siapa saya bekerja pada tahun-tahun terakhir kerjaya saya sebagai penterjemah." Lim membuka fail itu dan mengeluarkan gambar hitam putih. Di dalamnya kelihatan versi muda dirinya yang jauh lebih muda, berpakaian elegan, bersama seorang lelaki berbaju yang Elina tidak kenali. Ini adalah Aurelio Ismail, Bapa Maximilian. Elina merasakan seolah-olah tanah terbuka di bawah kakinya. "Kamu bekerja untuk Ismail selama 5 tahun. Saya adalah penterjemah pribadinya dalam semua rundingan antarabangsa. Aurelio membina empayarnya dengan bantuan saya, menterjemah kontrak, menutup perjanjian, memudahkan komunikasi dengan rakan kongsi dari seluruh dunia." Air mata mula terbentuk di mata Lim sambil dia meneruskan. "Aurelio berbeza daripada anaknya. Dia ambisius, ya, tetapi dia mempunyai kehormatan. Dia melayan saya dengan hormat. Dia malah berjanji bahwa apabila dia bersara, dia akan memberi saya sebahagian daripada keuntungan perniagaan yang saya bantu bina. Saya mempunyai dokumen bertulis, perjanjian undang-undang. Dan apa yang berlaku? Aurelio meninggal dunia secara tiba-tiba. Serangan jantung, kata mereka. Dan apabila saya pergi untuk menuntut apa yang menjadi hak saya berhadapan dengan Maximilian. Dia baru berusia 25 tahun ketika itu. Tetapi dia sudah menjadi lelaki kejam yang kamu kenali sekarang." Lim mengeluarkan dokumen lain dari fail itu. Ia adalah kontrak dengan tanda tangan dan meterai rasmi. Ini adalah perjanjian asal. Aurelio berjanji kepada saya 5% daripada keuntungan kumpulan Ismail sebagai pampasan untuk tahun perkhidmatan saya. Tetapi apabila saya menunjukkannya kepada Maximilian, dia ketawa di muka saya. Suara Lim pecah dengan ingatan. Dia memberitahu saya bahwa seorang suri rumah tidak berhak mendapat apa-apa, bahwa jika saya cuba menuntut secara sah, dia akan menggunakan semua kuasanya untuk memusnahkan saya. Dan dia melakukannya. Elina menyewa peguam yang membatalkan kontrak itu dengan alasan bahwa saya tidak mempunyai kapasiti undang-undang untuk menandatangani perjanjian jenis itu. Mereka mengambil segala-galanya daripada saya, reputasi saya, simpanan saya, marwah saya. Elina mengambil tangan neneknya, merasakan ketidakadilan selama beberapa dekad tertumpu pada saat ini. "Mengapa kamu tidak pernah memberitahu saya?" "Karena saya malu. Malu karena begitu naif. Malu karena tidak dapat mempertahankan diri saya. Dan takut, Elina. Takut bahwa jika suatu hari kamu berhadapan dengan Ismail, mereka akan mengetahui siapa kamu dan mencederakan kamu. Tetapi sekarang mereka sudah tahu siapa saya." "Tepat sekali." Lim mengerat tangan Elina dengan kuat. "Itulah sebabnya kamu perlu tahu keseluruhan kebenaran, karena ada sesuatu lagi dalam fail ini, sesuatu yang Maximilian tidak tahu saya ada." Dia mengeluarkan sampul surat tebal yang dimeterai dengan lilin lama. "Semasa saya bekerja untuk Aurelio, saya menterjemah banyak dokumen. Sesetengah daripadanya sensitif, perniagaan yang tidak begitu sah, perjanjian dengan orang yang lebih suka kekal dalam bayangan." "Perniagaan jenis apa?" "Jenis yang akan memusnahkan reputasi kumpulan Ismail jika ia tersebar. Aurelio membuat saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mendedahkan apa yang saya tahu dan saya menepati janji saya semasa dia hidup. Tetapi Maximilian memecah semua janji yang bapaknya buat kepada saya. Jadi saya tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasianya." Elina memandang sampul surat seolah-olah ia mengandungi bom. Dalam sesetengah pengertian, ia memang begitu. "Nenek, adakah kamu pasti tentang ini?"
Jika Maximilian mengetahui kamu mempunyai ini, saya tidak peduli apa yang berlaku kepada saya, Elina. Saya tua, saya sakit, tetapi kamu mempunyai seluruh hidup di hadapan kamu, dan saya tidak akan membenarkan lelaki itu merampasnya seperti dia merampas hidup saya. Telepon Elina berdering, memecah momen itu. Ia adalah nombor yang tidak dikenali. Dia teragak-agak sebelum menjawab, Elina Navarro. Suara wanita, profesional, tetapi hangat. Ya, siapa ini? Nama saya Camila Fuentes. Saya seorang wartawan dari utusan Malaysia. Saya dengar tentang apa yang berlaku di Bintang Emas malam tadi. Saya ingin bercakap dengan Anda. Jantung Elina berdegup kencang. Bagaimana seorang wartawan tahu begitu cepat? Bagaimana dia mendapat nomor saya? Saya mempunyai sumber saya, tetapi itu bukan perkara penting. Perkara penting ialah saya mempunyai maklumat tentang Maximilian Ismail yang saya fikir akan menarik minat Anda, dan saya fikir Anda mempunyai maklumat yang menarik minat saya. Bolehkah kita berjumpa? Elina memandang neneknya yang telah mendengar keseluruhan perbualan. Lim mengangguk perlahan. Di mana dan bila? Esok, di Kafe Harapan, berhampiran dataran pusat, pada pukul 10 pagi, dan Cik Navarro datang seorang diri, dan jangan beritahu sesiapapun tentang panggilan ini. Komunikasi terputus. Elina tergama memandang telepon, memproses apa yang baru sahaja berlaku. Siapa dia? Tanya Lim. Seorang wartawan. Dia kata, dia ada maklumat tentang Ismail. Ia boleh menjadi perangkap, saya tahu, tetapi ia juga mungkin satu-satunya peluang kita. Malam itu Elina tidak dapat tidur, pikirannya berlegar-legar persoalan, ketakutan, dan kemungkinan. Dia membaca dokumen yang diberikan neneknya. Setiap halaman mendedahkan kisah rasuah, manipulasi, dan kekejaman yang berlanjutan selama beberapa dekad. Tetapi ada sesuatu lagi di antara kertas-kertas itu, sesuatu yang neneknya tidak sebutkan secara langsung. Sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Melayu baku ditujukan kepada Aurelio Ismail dari rakan kongsi perniagaan Eropa. Surat itu bercakap tentang perjanjian sulit, wang yang dipindahkan ke akaun luar pesisir, sokongan politik yang dibeli dan dijual. Elina menterjemah setiap perkataan, merasakan bagaimana teka-teki itu mula terbentuk. Ismail tidak membina empayar mereka hanya dengan kerja keras dan kecerdasan perniagaan. Mereka membina ia atas dasar pembohongan, rasuah, dan eksploitasi orang seperti neneknya. Keesokan paginya, Elina bersiap untuk pertemuan dengan wartawan itu. Sebelum keluar, neneknya menahannya. Bawa ini bersama kamu. Dia memberikannya loket perak kecil. Ia milik ibu kamu. Dia juga mempunyai keberanian kamu. Ibu Elina meninggal dunia muda, tetapi dia hidup tanpa rasa takut. Saya mahu kamu ingat itu hari ini. Elina memeluk neneknya dengan kuat, merasakan kerapuhan tubuhnya, tetapi juga kekuatan semangatnya. Saya akan kembali tidak lama lagi, nenek. Saya berjanji. Saya tahu awak akan, sayangku. Tetapi jika berlaku apa-apa, saya mahu kamu tahu bahwa saya bangga dengan kamu. Sentiasa bangga sejak hari kamu dilahirkan. Kafe Harapan adalah tempat yang sederhana, di sudut yang tenang di bandar. Meja kecil, dinding yang dihiasi dengan gambar-gambar lama, aroma kopi segar terapung di udara. Elina tiba 10 menit sebelum waktu yang dipersetujui dan memilih meja di sudut dari mana dia dapat melihat pintu masuk. Camila Fuentes tiba tepat pada masanya. Dia adalah seorang wanita berusia kira-kira 40 tahun dengan rambut gelap dikumpulkan dalam sanggul praktikal dan mata yang kelihatan menganalisis segala-galanya di sekelilingnya. Dia berpakaian ringkas tetapi profesional dan membawa beg bimbit kulit yang lusuh kerana digunakan. Cik Navarro, dia duduk di hadapan Elina tanpa pengenalan. Terima kasih kerana datang. Sebelum kita bercakap tentang apa-apa, saya perlu tahu bagaimana Anda tahu tentang apa yang berlaku. Camila tersenyum sedikit. Saya mempunyai sumber di dalam Bintang Emas, seseorang yang menyaksikan semua yang berlaku malam itu dan sangat letih melihat bagaimana Ismail melayan orang. Siapa? Saya tidak boleh mendedahkannya, perlindungan sumber. Tetapi apa yang boleh saya katakan ialah, ini bukan kali pertama Maximilian Ismail menghina pekerja seperti itu. Dan juga bukan kali pertama dia memusnahkan kehidupan seseorang yang berani mencabarnya. Camila membuka beg bimbitnya dan mengeluarkan fail. Saya telah menyiasat kumpulan Ismail selama 3 tahun. Saya mempunyai testimoni daripada bekas pekerja yang dipecat secara tidak adil, daripada pesaing yang muflis oleh taktik haram, daripada pegawai awam yang disogok untuk memberi keutamaan kepada perniagaan mereka. Tetapi saya tidak pernah dapat menerbitkan apa-apa kerana setiap kali saya terlalu dekat, seseorang mengancam saya atau sumber saya hilang. Hilang,
Bukan secara fizikal, tetapi tiba-tiba mereka berubah pikiran, berpindah bandar, memutuskan mereka tidak mahu bercakap lagi. Kuasa Ismail sangat luas. Cik Navarro, lebih luas daripada yang kamu bayangkan. Elina teringat dokumen yang diberikan neneknya, surat-surat, kontrak, rahasia puluhan tahun. Mengapa kamu mencari saya? Kerana kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Kamu menghadapinya secara terbuka. Dan bukan itu sahaja, kamu menghadapinya dalam bahasanya sendiri. Secara literal, itu menjadikan kamu simbol dan simbol sangat berkuasa. Saya tidak mau menjadi simbol, saya hanya mau melindungi keluarga saya. Saya faham itu, tetapi kadang-kadang cara terbaik untuk melindungi keluarga kita ialah dengan mendedahkan mereka yang mengancam kita. Camila membongkokkan badan. Cik Navarro, saya sedang menyediakan laporan yang boleh memusnahkan Ismail, tetapi saya memerlukan lebih banyak bukti. Bukti kukuh yang tidak dapat mereka sangkal atau beli. Adakah kamu mempunyai sesuatu seperti itu? Elina teragak-agak. Mempercayai orang yang tidak dikenali adalah berisiko, tetapi meneruskan seorang diri menentang Ismail adalah bunuh diri. Saya ada dokumen, katanya akhirnya. Dokumen yang nenek saya simpan selama beberapa dekad, kontrak, surat, perjanjian yang membuktikan aktiviti haram. Mata Camila bersinar dengan minat. Aktiviti jenis apa? Rasuh, pengelakan cukai, perjanjian dengan orang yang beroperasi di luar undang-undang, semuanya diterjemahkan dan didokumentasikan oleh nenek saya apabila dia bekerja untuk Aurelio Ismail. Nenek kamu bekerja untuk Ismail selama 5 tahun, dan apabila Aurelio meninggal dunia, Maximilian merampas segala-galanya yang menjadi haknya. Camila bersandar di kerusinya memproses maklumat. Ini lebih besar daripada yang saya fikirkan, jauh lebih besar. Ada sesuatu lagi. Elina menarik nafas dalam-dalam. Maximilian merancang untuk membeli Hospital Sentosa. Dia mahu menutup jabatan yang menjaga pesakit tanpa sumber. Nenek saya menerima rawatan di sana. Adakah kamu mempunyai bukti mengenainya? Saya mendengarnya terus dari mulutnya dalam bahasa Melayu baku. Dia fikir tiada siapa yang faham. Camila mengeluarkan perakam suara dari beg bimbitnya. Adakah Anda bersedia untuk memberi keterangan yang direkodkan? Menceritakan semua yang Anda tahu, termasuk daripada nenek Anda. Elina berfikir tentang Mercedes, senyumannya yang letih tetapi bangga, dekad kesunyian yang ditanggungnya, peluang untuk akhirnya menegakkan keadilan. Ya, saya bersedia. Selama 2 jam berikutnya, Elina bercakap, menceritakan semuanya. Malam di restoran, penghinaan dalam bahasa Melayu baku, pertemuan di pejabat, kumpulan Ismail, pemerasan, ancaman, dan kemudian dia menceritakan kisah neneknya. Setiap perkataan adalah seperti melepaskan beban dari jiwanya. Apabila dia selesai, Camila menyimpan perakam suara dengan wajah serius, tetapi penuh harapan. Ini cukup untuk memulakan, tetapi saya perlu melihat dokumen asal itu. Bolehkah kamu mendapatkannya untuk saya? Saya perlu bercakap dengan nenek saya. Ia miliknya, bukan milik saya. Saya faham, tetapi lakukan, ia tidak lama lagi. Ismail tidak akan berdiam diri. Jika mereka mengetahui kita bekerja bersama, mereka akan cuba menghentikan kita. Elina mengangguk, bangkit untuk pergi. Tetapi sebelum dia dapat melangkah, Camila menahannya. Satu lagi perkara, Cik Navarro. Semalam saya menerima panggilan anonim. Seseorang menasihati saya supaya berhati-hati dengan kamu, bahwa kamu berbahaya, tidak stabil, bahwa kamu tidak boleh dipercayai dalam apa jua yang kamu katakan. Perut Elina bergolak. Siapa yang menelepon? Dia tidak memberikan nama. Tetapi saya mengenali nomor itu. Ia adalah daripada telepon bimbit pribadi Hafiz, jadi ia pasti dia. Hafiz adalah orang yang menghantar mesej ugutan malam restoran itu. Hafiz cuba untuk memburukkan reputasi kamu sebelum dia mengenali kamu. Dan mengapa kamu memutuskan untuk bertemu dengan saya? Camila tersenyum. Kerana dalam pengalaman saya, apabila seseorang seperti Hafiz Ismail cuba memusnahkan reputasi seseorang sebelum mengenalinya, ia bermakna orang itu mempunyai sesuatu yang mereka takuti. Dan saya mau tahu apa itu. Elina keluar dari kafe dengan campuran harapan dan ketakutan. Dia mempunyai sekutu, dia mempunyai rancangan, tetapi dia juga mempunyai musuh yang kuat yang bersedia melakukan apa sahaja untuk membungkamnya. Semasa dia berjalan ke perhentian bas, teleponnya bergetar dengan message teks. Ia daripada Augusto, Chef. Elina, saya perlu berjumpa dengan kamu segera. Saya menemui sesuatu tentang Ismail yang kamu perlu tahu. Ia tentang nenek kamu. Sila datang ke restoran selepas pukul 11 malam apabila ia ditutup.
Masuk melalui pintu belakang. Ia penting. Elina membaca mesej itu 3 kali. Apa yang Augusto boleh tahu tentang neneknya? Mengapa begitu mendesak dan rahasia? Sesuatu tidak kena, tetapi pada masa yang sama, Augusto sentiasa baik kepadanya, sentiasa melindunginya. Dia boleh mempercayainya, dia boleh mempercayai seseorang. Apa yang Elina tidak tahu, ialah pada masa yang sama di pejabat kumpulan Ismail, Maximilian sedang menerima laporan siasatan yang telah diarahkan. Dan apa yang terkandung dalam laporan itu bukan sahaja mendedahkan siapa Elina Navarro sebenarnya, ia mendedahkan rahasia yang menghubungkan kedua-dua keluarga dengan cara yang tidak akan dibayangkan oleh sesiapapun. Rahasia yang jika tersebar akan memusnahkan lebih daripada sekadar reputasi, ia akan memusnahkan kehidupan. Jam menunjukkan pukul 10.40 malam apabila Elina turun dari bus 2 blok dari Bintang Emas. Jalan-jalan hampir kosong, hampir tidak diterangi oleh lampu jalan yang memproyeksikan bayangan memanjang di atas turapan basah. Hujan telah turun pada sebelah petang dan udara masih berbau tanah basah dan asfalt. Setiap langkah yang diambilnya ke arah restoran meningkatkan keresahan di dadanya. Mesej Augusto tidak henti-henti berlegar di kepalanya. Apa yang neneknya boleh tahu? Mengapa begitu misteri? Mengapa bertemu secara rahasia selepas penutupan? Sebelum meninggalkan rumah, Elina teragak-agak. Lim menyadari kegelisahannya. Kemana kamu pergi pada waktu ini, sayangku? Augusto meminta saya untuk bertemu dengannya. Dia kata dia ada maklumat penting. Chef Lim berkerut dahi. Dan mengapa dia tidak boleh memberitahunya melalui telepon? Saya tidak tahu, nenek. Tetapi Augusto sentiasa baik kepada saya. Saya percaya kepadanya. Lim memandangnya dengan mata yang seolah-olah melihat melampaui kata-kata. Berhati-hatilah, Elina. Di zaman peperangan, kawan-kawan pun boleh menjadi musuh tanpa sengaja. Elina berjanji untuk berhati-hati, tetapi kini, berdiri di hadapan lorong yang menuju ke pintu belakang restoran, kata-kata neneknya bergema sebagai amaran yang mungkin sepatutnya dia dengarkan dengan lebih teliti. Lorong itu gelap. Satu-satunya cahaya datang dari lampu di atas pintu belakang yang berkelip-kelip seolah-olah ia akan padam. Elina berjalan perlahan-lahan, derianya waspada, jantungnya berdegup semakin kencang. Pintu itu separuh terbuka. Augusto, panggilnya perlahan, menolak pintu dengan berhati-hati. Dapur berada dalam kegelapan. Permukaan keluli tahan karat berkilat samar di bawah cahaya kecemasan yang sentiasa menyala. Semuanya sunyi, terlalu sunyi. Augusto, adakah kamu di sini? Satu bunyi di sebelah kanannya membuatnya berpaling secara tiba-tiba. Satu sosok muncul dari bayangan, tetapi ia bukan Augusto, ia adalah Hafiz Ismail. Jantung Elina berhenti seketika sebelum mula berdegup kencang secara tidak terkawal. Dia berundur secara naluriah, tetapi sosok lain muncul di belakangnya, menghalang jalan keluar. Maximilian Ismail. Selamat malam, Cik Navarro. Suara Maximilian lembut, hampir mesra, yang membuatnya lebih menakutkan. Betapa baiknya Anda menerima jemputan kami. Di mana Augusto? Elina berjaya bertanya. Suaranya bergetar walaupun usahanya untuk bertenang. Chef Hafiz ketawa menghina. Dia di rumahnya tidur lena. Dia langsung tidak tahu kita menggunakan namanya untuk membawa kamu ke sini. Mesej itu adalah perangkap sejak awal. Elina merasakan mual menyadari betapa mudahnya dia jatuh. Apa yang kamu mahu daripada saya? Maximilian berjalan perlahan ke arahnya. Kasutnya berbunyi di lantai dapur dengan setiap langkah. Apa yang saya mahu, Cik Navarro, ialah memahami sesuatu yang mengganggu saya sejak saya menerima laporan tertentu petang ini. Dia mengeluarkan sampul surat dari poket dalamnya. Kamu lihat, apabila saya mengarahkan agar kamu disiasat, saya menjangkakan perkara biasa, hutang, masalah keluarga, mungkin beberapa rahasia memalukan yang boleh saya gunakan untuk menekan kamu. Tetapi apa yang saya temui lebih menarik. Dia membuka sampul surat dan mengeluarkan beberapa dokumen. Adakah kamu tahu bahwa ibu kamu, Rosa Navarro, pernah bekerja sebentar untuk ayah saya bertahun-tahun yang lalu? Sebelum kamu lahir, Elina merasakan seolah-olah tanah bergerak di bawah kakinya. Ibunya tidak pernah tahu banyak tentangnya. Lim jarang bercakap tentang Rosa, dan apabila dia melakukannya, ia dengan kesedihan yang begitu mendalam sehingga Elina belajar untuk tidak bertanya. Saya tidak tahu apa yang kamu cakap. Sudah tentu tidak, karena nenek kamu menguruskan untuk memadam bahagian itu dari sejarah. Maximilian tersenyum dengan dingin. Ibu kamu cantik, menurut rekod, bijak juga. Ayah saya mengupahnya sebagai pembantu pribadinya apabila dia baru berusia 19 tahun. Lim sudah bekerja untuk kami ketika itu menterjemah dokumen. Saya rasa dia yang mengesyorkan anaknya.
Kemana kamu mahu sampai dengan ini? Kepada kebenaran, Cik Navarro, kebenaran yang nenek kamu telah sembunyikan sepanjang hidup kamu. Hafiz mendekat dari belakang. Terlalu dekat untuk kegemaran Elina. Dia dapat merasakan nafasnya di lehernya, kehadirannya yang mengancam. Bapak saya adalah seorang lelaki dengan pelbagai selera. Maximilian meneruskan dan ibu kamu muda, terdedah, sendirian di dunia, kecuali ibunya Lim. Tidak sukar untuk membayangkan apa yang berlaku. Dia berbohong. Suara Elina keluar lebih kuat daripada yang dia jangkakan. Ibu saya meninggal dunia apabila saya bayi dalam kemalangan. Itu yang Lim beritahu saya. Maximilian menggelengkan kepalanya dengan simpati palsu. Betapa mudahnya. Kebenarannya jauh lebih rumit. Ibu kamu tidak meninggal dunia dalam kemalangan, Cik Navarro. Ibu kamu hilang. Dia pergi suatu malam tanpa meninggalkan jejak, meninggalkan kamu bersama Lim. Dan sebab dia pergi, itu berkaitan secara langsung dengan keluarga saya. Elina merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ibunya tidak mati. Lim telah berbohong kepadanya sepanjang hidupnya. Saya tidak percaya, bisiknya, walaupun suaranya tidak lagi kedengaran begitu yakin. Kamu tidak perlu mempercayai saya. Kamu boleh bertanya kepada nenek kamu secara langsung. Tetapi sebelum itu, izinkan saya tunjukkan sesuatu yang lain. Dia mengeluarkan gambar dari sampul surat. Ia adalah lama, kekuningan karena usia. Di dalamnya kelihatan seorang wanita muda yang cantik, dengan mata yang Elina kenali segera karena dia melihatnya setiap hari di cermin. Ibunya. Tetapi dia tidak bersendirian dalam gambar itu. Di sebelahnya, dengan lengan di bahunya, adalah seorang lelaki yang Elina juga kenali. Aurelio Ismail, Bapak Maximilian. Ibu kamu dan ayah saya mempunyai hubungan, Cik Navarro. Hubungan yang berlangsung hampir 2 tahun, dan apabila ia berakhir, katakanlah, akibatnya adalah kekal. Maksud kata-katanya mengambil masa sejenak untuk menembusi fikiran Elina. Apabila ia berlaku, dia berasa seolah-olah jantungnya telah terkoyak dari dadanya. Tidak, bisiknya. Itu tidak mungkin. Maximilian ketawa kecil. Genetik tidak pernah berbohong. Adakah kamu tidak pernah tertanya-tanya dari mana datangnya kemudahan kamu berbahasa? Lim bercakap 9. Memang benar. Tetapi bapaknya bercakap 12. Dia seorang jenius linguistik, bakat yang jelas diwarisinya kepada kamu. Kamu berbohong, Elina menjerit. Air mata mula mengalir di pipinya. Semua ini adalah pembohongan untuk memanipulasi saya. Pembohongan. Maximilian mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah analisis DNA yang ayah saya arahkan lebih 20 tahun yang lalu. Dia membandingkan darahnya dengan darah ibumu apabila dia hamil. Dia mahu pasti sebelum membuat keputusan tertentu. Dia menunjukkan kertas itu kepada Elina, nombor, peratusan, istilah saintifik yang dia hampir tidak dapat memproses dalam keadaan terkejutnya. Menurut analisis ini, terdapat kemungkinan 99% bahwa Aurelio Ismail adalah bapa biologi kamu, Cik Navarro, yang bermaksud kamu dan saya adalah adik-beradik. Hening yang menyusul adalah mutlak. Elina tidak dapat bergerak, tidak dapat bercakap, tidak dapat bernafas. Dunia, seperti yang dia kenali, telah runtuh dalam beberapa menit. Sudah tentu, Maximilian meneruskan dengan nada santai. Bapak saya tidak pernah mengakuinya secara rasmi. Apabila dia menemui kehamilan itu, dia menawarkan uang kepada ibumu untuk menghilang. Rosa menolak uang itu, tetapi tetap menghilang sejurus selepas kamu dilahirkan. Tiada siapa yang tahu apa yang berlaku kepadanya. Sesetengah mengatakan dia melarikan diri, yang lain mempunyai teori yang lebih gelap. Apa yang kamu lakukan kepadanya? Elina akhirnya menjumpai suaranya yang serak kerana air mata. Apa yang kamu lakukan kepada ibu saya? Saya tidak melakukan apa-apa kepadanya. Saya seorang kanak-kanak ketika itu. Tetapi Bapak saya adalah seorang lelaki yang melindungi warisannya pada sebarang kos. Seorang anak haram, terutamanya seorang anak perempuan, akan menjadi satu skandal, satu cacat pada reputasinya yang sempurna. Hafiz bercakap buat pertama kali sejak dia mendedahkan kehadirannya. Ironinya ialah selama bertahun-tahun anak perempuan haram datuk saya telah melayan meja di restoran, membersihkan rumah, hidup dengan remah-remah. Manakala kita mewarisi segala-galanya yang secara teknikal juga milik kamu. Diam, Hafiz. Maximilian melemparkan pandangan amaran kepadanya. Kita tidak di sini untuk membincangkan warisan. Jadi, untuk apa kita di sini? Elina bertanya, mengesat air matanya dengan kemarahan. Untuk menyiksa saya dengan rahasia masa lalu, untuk melihat saya runtuh. Kita di sini untuk menawarkan kamu perjanjian. Maximilian menyimpan dokumen-dokumen itu dalam sampul surat.
Sekarang kamu tahu kebenaran. Kamu mempunyai dua pilihan. Pertama, kamu berdiam diri tentang segala-galanya, tentang apa yang kamu dengar di restoran, tentang rancangan hospital, tentang dokumen-dokumen ini. Sebagai balasan, saya akan memastikan nenek kamu menerima rawatan perubatan terbaik yang mungkin tanpa sebarang kos, dan kamu akan menerima jumlah bulanan yang membolehkan kamu hidup dengan selesa. Dan pilihan kedua ialah kamu meneruskan perang salib keadilan kecil kamu. Kamu bercakap dengan wartawan, kamu coba mendedahkan saya. Tetapi jika kamu memilih jalan itu, saya bukan sahaja akan memusnahkan hidup kamu dan nenek kamu, saya juga akan memastikan bahwa dunia tahu bahwa kamu adalah seorang Ismail yang sah, yang hanya mencari uang. Saya akan mengubah kisah perjuangan kamu menjadi kisah ketamakan, dan percayalah, saya mempunyai sumber untuk melakukannya. Elina menatapnya. Lelaki ini adalah abangnya. Mereka berkongsi darah, mereka berkongsi ayah, tetapi mereka tidak berkongsi apa-apa lagi. Dia adalah segala-galanya yang dia benci, segala-galanya yang neneknya ajarkan kepadanya untuk menolak. Mengapa? Tanyanya dengan lembut. Mengapa begitu banyak kebencian? Jika apa yang kamu katakan benar, kita adalah keluarga. Buat pertama kali, sesuatu berubah dalam ekspresi Maximilian. Satu bayangan melintas di wajahnya, sesuatu yang mungkin kesakitan atau kebencian. Keluarga, bapak saya menghabiskan tahun-tahun terakhirnya terobsesi dengan kamu. Bukan dengan anak-anak sahnya, bukan dengan empayar yang dia bina, dengan anak perempuan yang dia tinggalkan. Sebelum dia meninggal dunia, dia mengaku kepada saya bahwa kesilapan terbesarnya dalam hidupnya ialah tidak mengakuinya bahwa kamu adalah pewaris sebenar saya, bukan saya. Pahit dalam suaranya jelas. Jadi jangan bercakap tentang keluarga, Cik Navarro. Kamu mencuri cinta bapa saya tanpa kamu sedari dan sekarang kamu mahu mencuri segala-galanya. Saya tidak mahu apa-apa daripada kamu. Elina berkata dengan tegas. Saya hanya mahu keadilan untuk nenek saya, untuk ibu saya, untuk semua orang yang keluarganya telah musnahkan. Kemudian kamu memilih pilihan kedua. Maximilian memberi isyarat dan dua orang lelaki muncul dari bayangan. Pengawal pribadi berdasarkan penampilan mereka, besar, mengintimidasi, dengan ekspresi kosong profesional yang terbiasa dengan kerja-kerja yang tidak menyenangkan. Hantarkan Cik Navarro pulang. Pastikan dia faham akibat keputusannya. Elina merasakan kepanikan meningkat di dadanya. Apa yang akan mereka lakukan kepadanya? Apa yang akan mereka lakukan kepada neneknya? Tetapi sebelum pengawal pribadi boleh menyentuhnya, satu suara bergema dari pintu dapur. Berhenti, polis. Jangan bergerak. Lampu menyala secara tiba-tiba, membutakan semua orang seketika. Elina berkelip coba memahami apa yang sedang berlaku. Beberapa pegawai memasuki dari pintu berbeza, senjata di tangan, menjerit arahan, dan di belakang mereka, dengan ekspresi kemenangan yang terkawal, adalah Camila Fuentes. Apa benda ni? Maximilian Mendaram. Ini, Encik Ismail, adalah penghujung pemerintahan kamu. Camila mendekat dengan mikrofon di tangan. Semua yang baru sahaja kamu katakan telah direkam. Setiap ancaman, setiap pengakuan, setiap perincian tentang apa yang keluarga kamu lakukan kepada Rosa Navarro, itu haram. Kamu tidak boleh merakam tanpa kebenaran saya. Sebenarnya kita boleh. Apabila terdapat syak aktiviti jenayah, pihak berkuasa boleh membenarkan pengawasan. Dan terima kasih kepada beberapa dokumen yang kami terima pagi ini, kami mempunyai lebih daripada cukup syak. Maximilian berpaling ke arah Elina dengan kemarahan membunuh di matanya. Kamu tahu ini akan berlaku? Tidak. Elina menggelengkan kepalanya, sama terkejutnya seperti dia. Saya tidak tahu apa-apa. Dia berkata benar. Camila campur tangan. Elina tidak tahu tentang operasi itu. Tetapi seseorang tahu. Seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk melihat keadilan. Dari belakang pegawai muncul satu sosok yang membuat jantung Elina berhenti. Mark Ciklim. Neneknya berjalan perlahan bersandar pada tongkatnya. Tetapi dengan kepala tegak dan mata bersinar dengan kekuatan yang tidak pernah dilihat oleh Elina. Nenek, bagaimana? Apabila kamu keluar malam ini, saya tahu ada sesuatu yang tidak kena. Lim bercakap dengan suara yang jelas dan tegas. Saya menelepon Cik Fuentes. Dia menghubungi pihak berkuasa. Dan bersama-sama, kita menyediakan ini. Dia mendekati Maximilian, menatap terus ke matanya tanpa sedikit pun rasa takut. Selama 25 tahun saya berdiam diri. Selama 25 tahun saya menanggung kesakitan kehilangan anak perempuan saya kerana bapa kamu.
Tetapi malam ini saya mendengar semua yang kamu katakan, dan kini dunia juga akan mendengarnya. Maximilian Ismail buat pertama kali dalam hidupnya tidak mempunyai kata-kata. Pegawai mula memborgolnya sambil dia menjerit tentang peguam dan tuntutan mahkamah. Hafiz coba melarikan diri, tetapi ditangkap sebelum sampai ke pintu. Elina berlari ke arah neneknya, memeluknya dengan kuat. "Nenek, adakah semua yang dia katakan tentang ibu saya benar? Tentang Aurelio?" Lim memegangnya, air mata mengalir di pipi berkerutnya. "Benar, sayangku, semuanya benar. Dan sudah tiba masanya kamu tahu keseluruhan cerita. Di luar, siren lebih banyak rondaan menerangi malam. Di dalam, dua wanita berpelukan apabila rahasia puluhan tahun akhirnya terbongkar. Pertempuran belum berakhir, ia baru sahaja bermula. Tetapi buat pertama kali Elina merasakan bahwa dia tidak bersendirian dan itu membuat semua perbezaan. Balai Polis Pusat adalah bangunan lama yang berbau kopi sejuk dan kertas lama. Elina duduk di bilik menunggu bersama neneknya. Kedua-duanya dibalut dengan selimut yang ditawarkan oleh beberapa pegawai yang baik. Di luar, fajar mula mewarnai langit dengan warna merah, jambu dan jingga, tetapi kedua-duanya tidak tidur. Camila Fuentes telah menghabiskan beberapa jam terakhir memberikan kenyataan, menyerahkan bukti, menyelaras dengan pendakwa raya yang tiba secara mendesak apabila mereka mengetahui skala kes itu. Maximilian dan Hafiz Ismail berada di sel berasingan. Peguam mereka sudah bekerja dengan gigih untuk mendapatkan pembebasan mereka dengan jaminan. Tetapi buat masa ini mereka berada di sebalik jeriji, dan itu sudah cukup. "Nenek," Elina akhirnya memecah kesunyian yang menyelubungi mereka selama berjam-jam. "Saya perlu tahu segala-galanya tentang ibu saya, tentang Aurelio, tentang apa yang sebenarnya berlaku." Lim menutup matanya seketika, seolah-olah mengumpulkan kekuatan dari suatu tempat yang dalam di jiwanya. Apabila dia membukanya, terdapat campuran kesakitan dan kelegaan yang tidak pernah dilihat oleh Elina. "Ibu kamu adalah cahaya hidup saya, Elina. Rosa Navarro mempunyai senyuman kamu yang sama, penentuan kamu yang sama, api dalaman kamu yang sama. Apabila saya melihatnya, saya melihat semua kebaikan yang boleh ditawarkan oleh dunia." Suaranya bergetar, tetapi dia meneruskan. "Saya telah bekerja untuk Ismail selama 3 tahun apabila Rosa berumur 19 tahun. Dia memerlukan pekerjaan dan saya pikir saya boleh melindunginya jika dia bekerja dengan saya. Betapa salahnya saya." Elina mengambil tangan neneknya, merasakan tulang rapuh di bawah kulit berkerut. Aurelio memperhatikannya sejak hari pertama. Mustahil untuk tidak memperhatikannya. Rosa mempunyai keupayaan untuk menerangi mana-mana bilik di mana dia masuk. Pada mulanya saya pikir perhatiannya hanyalah kemurahan hati majikan kepada pekerja baru. Tetapi tidak lama kemudian, saya sadar ia adalah sesuatu yang lain. Dia mencintainya. Lim mengeluh panjang. Rosa percaya dia mencintainya dan mungkin, dalam cara yang bengkok, Aurelio juga mencintainya. Tetapi cinta lelaki seperti dia sentiasa datang dengan syarat, dengan had, dengan rahasia. Dia berhenti melihat ke arah tingkap di mana matahari terbit mula menyaring cahaya keemasan. Apabila Rosa mendapati dia hamil, Aurelio berubah sepenuhnya. Lelaki yang menawan dan penuh perhatian menjadi seseorang yang dingin, kalkulatif. Dia menawarkan uang kepadanya untuk tidak melahirkan bayi itu. Rosa menolak. Dia menawarkan lebih banyak uang untuk dia menghilang, untuk dia pergi jauh dan tidak pernah menghubungi keluarga Ismail. Rosa juga menolak perkara itu. Apa yang dia mahu? Dia mahu Aurelio mengakui anaknya, memberinya nama keluarganya, perlindungannya, tempat sah kamu di dunia. Dia naif, sayangku. Dia fikir cinta boleh mengatasi kebanggaan dan cita-cita lelaki seperti dia. Air mata mula mengalir di pipi Lim. "Isteri Aurelio, Graciela, menemui kebenaran sejurus selepas kamu lahir. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi dia tahu. Dan Graciela adalah wanita yang berwatak kuat. Dia memberi Aurelio kata dua. Sama ada Rosa menghilang dari hidup mereka selama-lamanya, atau dia akan memusnahkannya secara terbuka, merosakkan reputasinya, perniagaannya, semua yang telah dia bina. Dan apa yang dia lakukan? Dia memilih empayarnya berbanding anaknya, berbanding kamu. Dia memberitahu Rosa bahwa dia perlu pergi, bahwa dia tidak akan pernah dapat menghubunginya lagi, bahwa dia tidak akan pernah dapat mendedahkan siapa bapa bayinya. Dia menawarkan sejumlah uang yang besar, cukup untuk memulakan kehidupan baru di negara lain. Elina merasakan simpulan di tekaknya. Tetapi kamu kata dia menolak uang itu. Dia menolaknya. Rosa mempunyai maruah, Elina. Maruah yang terlalu besar untuk kebaikannya sendiri.
Dia berkata dia tidak mahu apa-apa daripada seorang lelaki yang mampu meninggalkan darahnya sendiri, bahwa dia lebih suka membesarkan anaknya dalam kemiskinan daripada menerima remah-remah daripada seseorang yang tidak mempunyai marwah. Lim berhenti, nafasnya semakin sukar. Seminggu selepas perbualan itu Rosa hilang. Jantung Elina berhenti. Hilang? Apa maksud kamu dia hilang? Tepatnya itu. Suatu malam, selepas meninggalkan kamu tidur di buayan kamu, dia keluar dari apartemen dengan mengatakan dia akan membeli susu. Dia tidak pernah kembali. Adakah kamu mencarinya? Saya mencarinya selama bertahun-tahun, Elina. Saya pergi ke polis, saya mengupah penyiasat persendirian dengan sedikit uang yang saya ada. Saya menampal poster di seluruh bandar. Tiada siapa yang menemui apa-apa, seolah-olah bumi menelannya. Elina merasakan udara tidak sampai ke paru-parunya. Adakah kamu pikir Aurelio terlibat? Lim mengambil masa sebentar untuk menjawab. Untuk masa yang lama, saya tidak mahu mempercayainya. Saya tidak mahu berfikir bahwa lelaki yang dicintai oleh anak perempuan saya mampu melakukan perkara seperti itu. Tetapi selama bertahun-tahun, semasa saya melihat bagaimana Ismail memusnahkan sesiapa sahaja yang menghalang laluan mereka, saya mula ragu-ragu. Keraguan yang menjadi syak wasangka yang menjadi kepastian. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu saya? Kerana saya mahu melindungi kamu. Lim mengambil wajah Elina di tangannya. Jika kamu tahu kebenaran, kamu akan mencari Ismail. Kamu akan menuntut jawaban dan mereka akan memusnahkan kamu seperti mereka memusnahkan orang lain. Saya lebih suka kamu percaya bahwa ibu kamu meninggal dunia dalam kemalangan. Sekurang-kurangnya dengan begitu kamu boleh mempunyai kedamaian. Kedamaian. Elina bangkit secara tiba-tiba. Rasa kecewa dan sakit bercampur dalam suaranya. Adakah kamu fikir saya hidup dalam kedamaian dengan percaya bahwa ibu saya telah meninggal dunia? Adakah kamu fikir ia tidak menyakitkan setiap hari cuti tanpa dia? Setiap hari lahir, setiap detik penting dalam hidup saya, di mana dia sepatutnya berada. Saya tahu, sayangku. Saya tahu dan saya minta maaf. Saya minta maaf kerana menipu kamu. Saya minta maaf kerana tidak lebih kuat, lebih berani. Saya minta maaf untuk segalanya. Elina memandang neneknya, wanita ini yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya, yang telah bekerja sehingga sakit untuk memberinya masa depan, yang telah membawa rahasia yang mustahil selama beberapa dekad. Dan walaupun rasa sakit, walaupun pengkhianatan yang dia rasakan, dia tidak dapat membencinya. Dia berlutut di hadapannya, mengambil tangannya lagi. Saya maafkan kamu, nenek, tetapi saya perlu tahu satu perkara lagi. Adakah kamu fikir ibu saya masih hidup? Lim memandangnya dengan mata yang penuh dengan harapan yang telah disembunyikannya selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu, Elina. Tetapi mereka tidak pernah menemui mayat. Tiada bukti bahwa dia telah meninggal dunia. Dan ada sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan kepada kamu, kerana saya tidak mahu memberi kamu harapan palsu. Apa itu? 5 tahun lalu saya menerima surat. Tanpa pengirim, tanpa tanda tangan, hanya bertulis. Dia baik-baik saja, jangan mencarinya. Ia ditulis dalam bahasa Melayu baku. Elina merasakan selesema mengalir di belakangnya. Bahasa Melayu baku. Mengapa dalam bahasa Melayu baku? Rosa berbahasa Melayu baku dengan sempurna. Saya mengajarnya semasa kecil, sama seperti saya mengajar kamu. Ia adalah bahasa rahsia kami, yang kami gunakan apabila kami tidak mahu sesiapa pun faham. Adakah kamu menyimpan surat itu? Ia ada dalam fail kulit coklat bersama semua dokumen lain. Pintu bilik itu terbuka, dan Camila Fuentes masuk kelihatan letih, tetapi berpuas hati. Puan-puan, kami ada berita. Pendakwa raya telah memutuskan untuk memfailkan pertuduhan rasmi terhadap Maximilian dan Hafiz Ismail. Pemerasan, ancaman dan kami sedang menyiasat kemungkinan hubungan dengan kehilangan Rosa Navarro. Elina bangkit serta-merta. Adakah kamu boleh menyiasat itu? Walaupun selepas bertahun-tahun, tiada had masa untuk jenayah tertentu. Cik Navarro. Dan dengan pengakuan yang dirakam malam tadi, kita mempunyai lebih daripada cukup syak untuk membuka semula kes ibu kamu. Lim melepaskan tangisan yang tertahan. Benarkah? Selepas semua masa ini? Benar, Puan. Camila mendekat, meletakkan tangan yang lembut di bahu wanita tua itu. Tetapi kami memerlukan kerjasama penuh kamu. Semua dokumen, semua surat, semua yang kamu simpan akan kamu berikan. Lim mengangguk. Semua, setiap kertas, setiap gambar, setiap kenangan. Jika itu membantu mencari Rosa saya akan memberikannya tanpa teragak-agak. Camila memandang Elina dengan ekspresi serius.
Ada sesuatu lagi yang kamu perlu tahu. Semasa interogasi, Hafiz mula bercakap. Nampaknya dia mahu merundingkan pengurangan hukuman sebagai balasan untuk maklumat. Maklumat jenis apa? Dia kata dia tahu apa yang sebenarnya berlaku kepada Rosa Navarro. Dia kata datuk kamu Aurelio memberitahunya kebenaran sebelum dia meninggal dunia dan Maximilian juga mengetahuinya, tetapi tidak pernah mengakuinya. Dunia seolah-olah berhenti. Elina merasakan lututnya lemah. Hafiz, adakah dia tahu di mana ibu saya? Kami tidak pasti lagi. Dia mungkin berbohong untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik, tetapi pendakwa raya akan menyoalnya lebih lanjut. Jika ada kebenaran dalam apa yang dia katakan, kami akan menemuinya. Jam-jam berikutnya adalah pusaran kenyataan, tanda tangan, prosedur undang-undang yang Elina hampir tidak faham. Lim terpaksa dibawa ke hospital untuk pemeriksaan kerana tekanan malam itu, tetapi doktor mengesahkan dia stabil. Semasa menunggu berita di koridor hospital, Elina menerima panggilan yang tidak dijangka. Cik Navarro, saya Augusto Peralta. Saya baru sahaja mendengar tentang apa yang berlaku semalam. Adakah Anda baik-baik saja, Chef Augusto? Elina merasakan kelegaan mendengar suara yang dikenali. Ya, saya baik-baik saja. Ia adalah malam yang panjang. Mereka memberitahu saya bahwa mereka menggunakan nama saya untuk menjebak Anda. Saya sangat kesal. Ia bukan salah awak. Kamu tidak mungkin tahu. Terdapat jeda di talian. Cik Navarro, ada sesuatu yang perlu saya beritahu kamu. Sesuatu yang sepatutnya saya beritahu kamu lama dahulu, tetapi saya takut. Apa yang kamu cakap? Saya kenal ibu kamu, Rosa. Kami bekerja bersama sebentar bertahun-tahun yang lalu di restoran lain sebelum dia mula bekerja untuk Ismail. Elina hampir menjatuhkan telepon. Kamu kenal ibu saya? Ya. Dia seorang wanita yang luar biasa, baik hati, bijak, penuh dengan kehidupan. Apabila saya tahu siapa kamu, apabila saya melihat kamu buat kali pertama di Bintang Emas, saya hampir tidak percaya. Dia sama dengannya. Cik Navarro, sama. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu saya? Kerana Rosa membuat saya berjanji bahwa jika suatu hari nanti saya bertemu anak perempuannya, saya tidak akan memberitahu apa-apa sehingga tiba masanya. Dia memberitahu saya bahwa suatu hari nanti, apabila kamu bersedia, kebenaran akan terbongkar, dan apabila itu berlaku, saya perlu menceritakan sesuatu yang penting. Jantung Elina berdegup kencang sehingga dia dapat mendengarnya di telinganya. Apa itu? Bukan melalui telepon. Saya perlu melihat kamu secara pribadi. Kamu boleh datang ke restoran esok pagi sebelum ia dibuka. Ada sesuatu yang ibu kamu tinggalkan untuk kamu. Sesuatu yang saya simpan selama lebih daripada 20 tahun. Ibu saya meninggalkan sesuatu untuk saya. Ya, dan saya pikir ia adalah kunci untuk mencarinya. Panggilan berakhir. Meninggalkan Elina dengan lebih banyak persoalan daripada jawaban. Apa yang ditinggalkan ibunya? Mengapa Augusto boleh menyimpan rahasia seperti itu selama ini? Dan mengapa Rosa mempercayainya pada malam itu? Semasa Lim tidur di katil hospital yang disambungkan kepada monitor yang berbunyi perlahan, Elina berjaga melihat keluar tingkap. Bandar itu bersinar dengan ribuan lampu. Setiap satu mewakili kehidupan, sejarah, rahasia. Di suatu tempat di dunia itu, mungkin ibunya masih wujud. Mungkin dia telah menghabiskan bertahun-tahun bersembunyi, menunggu masa yang tepat untuk kembali. Atau mungkin surat itu adalah jenaka yang kejam, harapan palsu yang direka untuk menyeksa. Tidak mengapa, Elina akan mencari kebenaran. Apapun harganya, teleponnya bergetar dengan mesej daripada Camila. Rodrigo bercakap. Dia kata Rosa tidak mati. Dia kata Aurelio menghantarnya pergi ke Eropa dengan identiti baru. Dia kata ada bukti dalam peti simpanan yang hanya Maximilian boleh buka. Esok kita akan coba mendapatkan waran geledah. Ini belum berakhir, Elina. Ia baru sahaja bermula. Elina membaca mesej itu 3 kali, membiarkan kata-kata meresap ke dalam fikirannya. Ibunya masih hidup, atau sekurang-kurangnya masih hidup apabila Aurelio menghantarnya. Eropa, identiti baru, peti simpanan dengan bukti, dan Augusto mempunyai sesuatu yang ditinggalkan ibunya, sesuatu yang telah disimpannya selama lebih daripada 2 dekad menunggu saat ini. Kepingan teka-teki mula bercantum, tetapi gambaran keseluruhannya masih kabur, tidak lengkap, dipenuhi bayangan dan misteri. Elina memandang neneknya yang tidur. Wanita ini yang telah mengorbankan segalanya untuknya, yang telah menanggung rahasia yang mustahil untuk melindunginya. Saya akan mencarinya, nenek. Bisiknya dalam kegelapan. Saya akan mencari ibu. Saya berjanji. Di luar, malam berterusan.
acuh tak acuh kepada drama manusia yang berlaku di bawah selubung bintangnya. Tetapi di dalam Elina, sesuatu telah berubah secara kekal. Dia bukan lagi hanya seorang pelayan yang berjuang untuk terus hidup. Dia adalah anak perempuan yang mencari ibunya, cucu yang menghormati pengorbanan neneknya, seorang wanita yang menuntut kebenarannya, dan tiada siapapun, malah sesiapapun, akan menghentikannya. Walaupun hantu masa lalu yang masih perlu ditemui, kerana di dalam peti simpanan Ismail menunggu rahasia yang tidak akan dibayangkan oleh sesiapapun. Rahasia yang bukan sahaja akan mengubah hidup Elina, ia akan mengubah semua yang dia fikir, dia ketahui tentang keluarganya, tentang Ismail, dan tentang malam apabila Rosa Navarro hilang buat selama-lamanya. Matahari baru sahaja mula mengintip apabila Elina tiba di Bintang Emas. Restoran itu kelihatan berbeza dalam cahaya subuh. Dilucutkan daripada glamornya, mendedahkan retakan di dinding dan keausan bertahun-tahun, seolah-olah bangunan itu sendiri tahu ia tidak perlu lagi berpura-pura sempurna. Augusto menunggunya di pintu belakang, tempat yang sama di mana beberapa hari lalu malapetakannya bermula. Tetapi kali ini chef mempunyai ekspresi yang berbeza. Ia bukan kebimbangan atau ketakutan. Ia adalah sesuatu yang Elina tidak dapat kenal pasti sepenuhnya. Nostalgia, jangkaan, rasa bersalah. Terima kasih kerana datang, Cik Navarro. Suaranya lebih lembut daripada biasa. Saya tahu selepas semua yang berlaku di sini, tempat ini pasti membawa kenangan buruk. Kenangan tidak menakutkan saya, Chef. Apa yang menakutkan saya ialah tidak mengetahui kebenaran. Augusto mengangguk perlahan dan membawanya ke dalam. Mereka melalui dapur yang kosong, sehingga sampai ke bilik kecil di belakang yang tidak pernah disedari oleh Elina. Ia hanyalah sebuah storan yang penuh dengan kotak berdebu dan peralatan lama. Saya bekerja di sini selama 32 tahun, kata Augusto sambil menggerakkan kotak. Jauh sebelum Ismail membeli tempat ini, jauh sebelum kamu dilahirkan. Dia berhenti di hadapan kotak logam berkarat, tersembunyi di belakang beg tepung. Apabila saya bertemu ibu kamu, saya hanya seorang pembantu dapur. Rosa kadang-kadang datang dengan Lim, semasa dia melakukan terjemahan untuk seorang ahli perniagaan yang kerap makan di sini. Ibu kamu luar biasa. Dia mempunyai cahaya yang dimiliki sesetengah orang, keupayaan untuk membuat semua orang di sekelilingnya berasa istimewa. Adakah mereka rapat? Kami rapat. Kami kawan baik. Rosa tidak mempunyai sesiapa pun selain Lim. Dan saya juga seorang diri di dunia. Kami memahami satu sama lain. Augusto membuka kotak logam dengan kunci kecil yang tergantung di lehernya. Di dalamnya terdapat bungkusan yang dibalut kain kekuningan kerana usia. Malam sebelum Rosa hilang, dia datang kepada saya. Dia takut, tetapi dia juga bertekad. Dia memberitahu saya bahawa dia perlu pergi, bahawa dia tidak boleh menjelaskan mengapa, tetapi dia perlu meminta pertolongan. Tangan Augusto gemetar semasa dia membuka bungkusan itu. Dia memberi saya ini, dia membuat saya bersumpah bahawa saya akan menyimpannya sehingga anaknya bersedia untuk menerimanya. Dia berkata, apabila Elina kuat, apabila dunia tidak dapat lagi mengabaikannya, maka dia akan tahu bahawa masanya telah tiba. Di dalam bungkusan itu terdapat 3 objek, surat yang dimeterai dengan lilin merah, gambar kecil, dan pasport. Elina mengambil gambar itu dahulu. Di dalamnya kelihatan Rosa, jelas hamil, tersenyum ke arah kamera dengan satu tangan di perutnya. Di belakang gambar, dengan tulisan yang elegan tertulis, untuk Elina saya, hari saya tahu kamu akan menjadi hadiah terbesar saya. Air mata mula mengalir sebelum Elina dapat menghentikannya. Pasport. Augusto menuding dokumen itu. Lihatlah, Elina membukanya dengan tangan yang gemetar. Ia adalah pasport Perancis. Dan nama yang muncul bukanlah Rosa Navarro, ia adalah Marie Logan. Ibu kamu mempunyai identiti palsu. Augusto menjelaskan. Dia mendapatkannya beberapa bulan sebelum dia menghilang. Saya rasa dia merancang untuk melarikan diri, memulakan kehidupan baru jauh dari Ismail. Tetapi kemudian, jika dia sudah bersedia, mengapa dia tidak membawa saya? Itu, Cik Navarro, saya rasa surat itu menjelaskannya. Elina memandang sampul surat yang dimeterai. Tangannya bergetar begitu kuat, sehingga dia hampir tidak dapat memegangnya. Sepanjang hidupnya, semua soalan tanpa jawaban, semua kekosongan dalam hatinya. Mungkin jawabannya ada di sana dalam kertas kekuningan itu menunggu untuk dibaca. Dia memecahkan meterai dengan berhati-hati, seolah-olah sampul surat itu boleh hancur pada bila-bila masa. Di dalamnya terdapat beberapa helai kertas yang ditulis dengan tulisan ibunya. Tulisan yang sama yang pernah dilihatnya dalam surat yang Lim simpan, tulisan Rosa. Elina mula membaca kuat.
perlu mendengar kata-kata ibunya memenuhi kesunyian. Sayangku Elina, jika kamu membaca ini, bermakna masanya telah tiba, bermakna kamu kuat, kamu berani. Kamu adalah segala-galanya yang saya tahu kamu akan menjadi. Ada begitu banyak perkara yang saya ingin beritahu kamu secara pribadi, begitu banyak pelukan yang saya ingin berikan, begitu banyak malam yang saya ingin berada di sana untuk menghiburkan kamu apabila kamu menangis. Tetapi hidup memaksa saya untuk memilih, dan saya memilih keselamatan kamu daripada kebahagiaan saya. Aurelio Ismail adalah ayah kamu. Saya tidak tahu sama ada kamu sudah mengetahuinya apabila kamu membaca ini, tetapi saya perlu kamu memahaminya dari perspektif saya. Saya mencintainya, Elina, saya mencintainya dengan segenap hati naif saya, dan dia dalam caranya sendiri juga mencintai saya. Tetapi cinta lelaki seperti dia sentiasa datang dengan had, dan had itu ialah kuasa dan wang. Apabila saya hamil, Aurelio menawarkan saya wang untuk menghilang. Saya menolak. Saya mahu dia mengakui kamu, memberimu tempatmu. Saya bodoh karena fikir cintanya lebih kuat daripada cita-citanya. Kemudian istrinya Graciela menemui segalanya, dan dia tidak seperti Aurelio. Dia berbahaya. Dia mengancam saya secara langsung. Dia memberitahu saya bahwa jika saya tidak menghilang, dia akan memastikan sesuatu yang buruk berlaku kepada kamu, kepada bayi saya, kepada Elina saya. Saya tidak boleh mengambil risiko. Saya tidak boleh membahayakan kamu. Jadi saya membuat satu perjanjian. Saya akan pergi menghilang selama-lamanya. Sebagai balasan, Graciela berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyakiti kamu, bahwa dia akan membiarkan kamu hidup dengan aman bersama nenek kamu. Aurelio menerima perjanjian itu, tetapi dengan satu syarat. Saya tidak boleh membawa kamu bersama saya. Katanya kamu adalah darahnya, bahwa dia tidak akan membenarkan anaknya membesar dalam kemiskinan di negara asing. Ia adalah keputusan paling sukar dalam hidup saya, Elina. Meninggalkan kamu adalah seperti merobek jantung saya dari dada saya. Tetapi saya melakukannya karena saya mencintai kamu lebih daripada hidup saya sendiri. Saya tinggalkan kamu dengan Lim, karena saya tahu dia akan membesarkan kamu dengan cinta, dengan nilai, dengan kekuatan yang saya tidak dapat berikan secara langsung. Saya pergi ke Prancis, mengambil identiti baru, membina kehidupan baru, tetapi tidak pernah, walaupun satu hari, saya berhenti memikirkan kamu. Saya tidak pernah berhenti mencintai kamu. Saya tidak pernah berhenti bermimpi tentang saat saya dapat melihat kamu lagi. Bertahun-tahun yang lalu, apabila saya tahu Aurelio telah meninggal dunia, saya berpikir untuk kembali. Tetapi Maximilian sudah mengawal segalanya, dan dia lebih teruk daripada bapaknya, lebih kejam, lebih kejam. Saya takut apa yang mungkin dia lakukan kepada kamu jika saya muncul. Jadi saya menunggu. Saya menunggu sehingga kamu cukup kuat untuk menghadapinya. Saya menunggu sehingga dunia melihat siapa kamu sebenarnya. Dan jika kamu membaca ini, bermakna masa itu telah tiba. Elina sayangku, hidupku, sebab kewujudanku. Saya masih hidup. Saya telah hidup selama bertahun-tahun ini, menanti kamu. Dan jika kamu mahu mencari saya, jika kamu mahu mengenali saya, jika kamu boleh memaafkan saya kerana meninggalkan kamu, ada tempat di Paris, sebuah kafe kecil di Montmartre, bernama Le Refuge de Sam. Saya pergi ke sana setiap Ahad pagi selama 20 tahun. Saya sentiasa memesan perkara yang sama, kopi dengan susu dan croissant. Saya sentiasa duduk di meja yang sama di tepi tingkap dan sentiasa melihat ke arah pintu, berharap hari apabila anak perempuan saya akan masuk. Saya sayang kamu, Elina. Saya sayang kamu sejak saya tahu kamu wujud. Saya akan sayang kamu sehingga nafas terakhir saya, ibu kamu Rosa. Elina selesai membaca dan kesunyian yang menyusul adalah mutlak. Air mata mengalir di wajahnya tanpa kawalan, jatuh ke atas kertas. Bercampur dengan kata-kata yang telah menunggu lebih daripada 2 dekad untuk dibaca. Augusto juga menangis tanpa malu, tanpa cuba menyembunyikannya. Dia masih hidup, Elina berbisik. Ibu saya masih hidup. Dia sentiasa begitu. Cik Navarro, menanti kamu, mencintai kamu dari jauh. Elina memeluk surat itu ke dadanya, merasakan seolah-olah lengan ibunya memeluknya melalui masa dan jarak. Pada saat itu teleponnya berdering. Ia adalah Camila. Elina, kami mempunyai waran geledah. Kami membuka peti simpanan Ismail dan menemui sesuatu yang perlu kamu lihat segera. Sesuatu tentang ibu kamu, sesuatu yang Maximilian sembunyikan selama bertahun-tahun. Elina memandang Augusto, kemudian surat itu, kemudian pasport dengan nama Mary Logan. Saya akan ke sana kerana surat ibunya telah menjawab banyak persoalan,
Tetapi apa yang menantinya di peti simpanan itu akan mendedahkan bahwa kisah Rosa Navarro jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan oleh sesiapapun, dan bahwa perjalanan Elina baru sahaja bermula. Peti simpanan Ismail mengandungi rahasia puluhan tahun, dokumen rasuah, kontrak haram, bukti perniagaan yang kelam yang akan menggemparkan mana-mana empayar perniagaan. Tetapi, tiada apa-apa yang penting bagi Elina pada saat itu. Apa yang penting ialah sampul surat Manila dengan namanya tertulis dengan huruf yang kini dia kenali di mana-mana. Surat ibunya. Camila menyerahkannya dengan tangan yang berhati-hati. Maximilian menyimpannya di sini bertahun-tahun yang lalu. Nampaknya, Rosa menghantar surat ini kepada Aurelio sejurus sebelum dia meninggal dunia, memintanya untuk memberikannya kepada anaknya. Dia tidak pernah melakukannya, dan Maximilian memutuskan untuk menguburkannya bersama semua rahasia keluarganya yang lain. Elina membuka sampul surat. Di dalamnya terdapat satu helai kertas dan gambar terkini. Dalam gambar itu kelihatan seorang wanita berambut kelabu, mata bersinar dan senyuman yang sama persis dengannya. Rosa, ibunya, hidup, nyata, menantinya. Surat itu ringkas. Elina saya, jika kamu membaca ini, saya mahu kamu tahu bahwa saya tidak pernah berhenti berjuang untuk kamu. Setiap tahun pada hari lahir kamu saya menghantar surat kepada ayah kamu memintanya untuk memberikannya kepada kamu. Dia tidak pernah melakukannya, tetapi saya masih menunggu. Saya sentiasa menunggu. Le Refuge de Sam setiap Ahad, sehingga jantung saya berhenti berdegup. Saya sayang kamu, Ibu. Elena memandang Camila, kemudian Augusto, yang telah datang bersamanya, dan akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Saya perlu pergi ke Paris. Penerbangan mengambil masa berjam-jam yang terasa seperti keabadian. Lim tidak dapat melakukan perjalanan kerana keadaan kesehatannya, tetapi mendesak agar Elina pergi. Pergilah sayangku, katanya di hospital, memegang tangannya dengan kuat. Pergilah cari Rosa saya. Beritahu dia saya maafkan dia. Beritahu dia saya tidak pernah berhenti mencintainya. Dan bawa dia pulang. Camila menguruskan segala-galanya. Tiket, hotel, kenalan di Perancis yang akan membantu jika berlaku apa-apa yang salah. Laporannya tentang Ismail boleh menunggu. Ini lebih penting. Hari Ahad ketika Elina tiba di Montmartre. Jalan berbatu berkilauan di bawah matahari musim bunga. Artis melukis di sudut-sudut. Pemuzik memainkan melodi yang terapung di udara seperti janji. Dan di sana di jalan sempit, terletaknya kafe yang disebut ibunya. Le Refuge, perlindungan jiwa. Elina berhenti di hadapan pintu, jantungnya berdegup kencang sehingga dia fikir semua orang di sekelilingnya boleh mendengarnya. Dan jika ibunya tidak ada di sana, bagaimana jika dia berhenti datang? Bagaimana jika selepas bertahun-tahun dia tidak mahu ditemui lagi? Tetapi, kemudian dia teringat kata-kata Lim. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, ia adalah bertindak walaupun ia wujud. Dia menolak pintu dan masuk. Kafe itu kecil, selesa, dengan dinding yang dihiasi dengan gambar-gambar lama dan aroma kopi segar memenuhi setiap sudut. Terdapat beberapa orang pada waktu pagi, pasangan muda di sudut, seorang lelaki tua membaca surat khabar, dan di tepi tingkap, di meja untuk dua orang, seorang wanita berambut perak memandang ke arah jalan dengan ekspresi seseorang yang telah menunggu sepanjang hayat. Elina tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, tidak dapat melakukan apa-apa lagi selain melihat wanita yang adalah ibunya, yang telah mengorbankan segalanya untuk melindunginya, yang telah menghabiskan lebih daripada 2 dekad menunggu saat ini. Kemudian, Rosa menoleh, mata mereka bertemu dan dunia berhenti. Rosa memegang dadanya seolah-olah jantungnya mengancam untuk keluar. Bibirnya bergetar, membentuk perkataan yang tidak dapat diucapkan. Air mata mula mengalir di pipinya semasa dia berdiri perlahan-lahan, tidak mengalihkan pandangan dari Elina. Ibu, suara Elina hampir tidak seperti bisikan. Ibu, satu perkataan itu memecah empangan yang menahan dekat kesakitan, ketiadaan, cinta yang tidak terucap. Rosa berlari ke arah anak perempuannya dan memeluknya dalam pelukan yang seolah-olah ingin menebus semua pelukan yang hilang, semua ciuman selamat malam, semua air mata yang tidak dapat disekanya. Bayi saya, tangisnya. Bayi saya yang cantik, kamu datang. Akhirnya kamu datang. Elina juga menangis, memegang erat ibunya seolah-olah takut dia akan menghilang lagi. Saya jumpa awak, ibu, saya jumpa awak. Mereka kekal berpelukan selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sementara pelanggan lain di kafe itu memerhatikan dengan terharu, tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka saksikan, tetapi merasakan magnitud momen itu. Apabila mereka akhirnya berpisah, Rosa mengambil wajah Elina di tangannya.
mempelajari setiap perincian seolah-olah ingin menghafal setiap garis, setiap ekspresi. "Kamu cantik," bisiknya. "Lebih cantik daripada yang pernah saya bayangkan." "Dan mata itu." "Kamu mempunyai mata saya dan senyuman kamu," kata nenek. "Lim, bagaimana keadaan ibu saya?" "Dia menunggu kamu. Dia sakit, tetapi dia berjuang. Dia mahu melihat kamu, ibu. Dia mahu kamu pulang." Rosa menutup matanya, air mata baru mengalir. "Bolehkah dia memaafkan saya? Selepas saya meninggalkannya, dia telah memaafkan kamu lama dahulu. Dia hanya mahu memeluk kamu sekali lagi." Mereka duduk bersama di meja di tepi tingkap, meja yang sama di mana Rosa telah menunggu selama 20 tahun. Dan mereka bercakap selama berjam-jam, berkongsi cerita, mengisi kekosongan, membina jambatan di atas jurang masa yang telah memisahkan mereka. Rosa bercakap tentang hidupnya di Paris, bagaimana dia bekerja sebagai penterjemah, menggunakan bahasa yang diajar oleh Lim, bagaimana dia membina kehidupan yang kecil tetapi bermaruah, bagaimana setiap Ahad dia datang ke kafe ini dengan harapan dapat melihat anak perempuannya masuk melalui pintu itu. Elina bercakap tentang hidupnya, tentang Lim membesarkannya dengan cinta yang tidak tergoyahkan, tentang belajar 7 bahasa mendengar neneknya, tentang bekerja sebagai pelayan, dihina, dan akhirnya menemui suaranya. "Kamu menjawab dalam bahasa Melayu baku." Rosa ketawa sambil menangis apabila Elina menceritakan kisah itu. "Sudah tentu kamu melakukannya. Kamu adalah anak perempuan saya dan cucu Lim, 2 wanita paling kuat yang saya kenal." Apabila matahari mula terbenam di atas Paris, mewarnai langit dengan warna emas dan merah jambu, Rosa mengambil tangan Elina. "Dan sekarang apa? Sekarang kamu pulang bersama saya. Nenek perlukan kamu, saya perlukan kamu. Tiada siapa lagi yang perlu disembunyikan ibu. Ismail telah tamat. Maximilian dan Hafiz akan menghadapi keadilan atas semua yang mereka lakukan, dan kamu layak mendapatkan kembali hidup kamu." Rosa memandang keluar tingkap ke arah jalan-jalan di bandar yang telah menjadi perlindungannya begitu lama. "Saya telah melarikan diri selama lebih daripada 20 tahun, Elina, bersembunyi, hidup separuh-separuh, karena separuh hati saya yang lain adalah bersama kamu. Bolehkah saya benar-benar pulang? Bolehkah saya benar-benar memulakan semula? Bukan memulakan semula, Ibu. Meneruskan. Meneruskan dari tempat kamu dipisahkan secara tidak adil, meneruskan menjadi sebuah keluarga." Minggu kemudian, di lapangan terbang bandar, Lim menunggu di kerusi roda dikelilingi oleh Camila, Augusto, dan pasukan perubatan yang mendesak untuk menemaninya. Apabila pintu ketibaan antara bangsa terbuka dan Elina muncul memegang tangan seorang wanita berambut perak, jeritan yang keluar dari Lim adalah murni haiwan. Bunyi seorang ibu mencari anak perempuannya yang hilang. Rosa berlari ke arahnya, berlutut di hadapan kerusi roda, mengambil tangan ibunya. "Ibu, maafkan saya. Maafkan saya kerana meninggalkan kamu. Maafkan saya untuk segalanya." Lim memeluknya dengan kekuatan yang tinggal, tetapi dengan segenap cinta yang telah disimpannya selama beberapa dekad. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, sayangku. Kamu di sini, kamu masih hidup. Itu sahaja yang penting." Elina memerhatikan pemandangan itu dengan air mata mengalir di pipinya. 3 generasi wanita Navarro akhirnya bersatu. 3 wanita yang telah bertahan daripada kehilangan yang mustahil, ketidakadilan yang teruk, dan perpisahan yang kejam, tetapi tidak pernah berhenti mencintai antara satu sama lain. Camila menerbitkan laporannya beberapa minggu kemudian. Kisah Ismail dan kejatuhan mereka menjadi berita nasional selama berbulan-bulan. Maximilian dan Hafiz dijatuhi hukuman atas pelbagai tuduhan. Kehilangan bukan sahaja kebebasan mereka, tetapi seluruh empayar yang mereka bina atas dasar pembohongan dan kekejaman. Hospital Sentosa diselamatkan hasil kerjasama pelabur beretika yang dibantu oleh Camila. Lim dapat meneruskan rawatannya tanpa kebimbangan, kini dikelilingi oleh anak perempuan dan cucunya. Elina menerima tawaran kerja daripada agensi terjemahan antarabangsa, universiti berprestij, dan organisasi kemanusiaan yang ingin memanfaatkan bakatnya dalam bahasa, tetapi dia memilih sesuatu yang berbeza. Dia mengasaskan sekolah bahasa percuma untuk golongan muda yang kurang bernasib baik, mengajar dengan cara yang sama seperti Lim mengajar kepadanya, dengan kesabaran, dengan cinta, dengan kepastian bahwa pengetahuan adalah senjata paling berkuasa terhadap ketidakadilan. Dia menamakannya Sekolah Rosa Lim Navarro. Suatu petang musim bunga, Elina duduk di taman rumah barunya, memerhatikan ibu dan neneknya berbual di bawah bayangan pokok. Lim ketawa mendengar sesuatu yang dikatakan Rosa,
bunyi yang Elina fikir dia tidak akan pernah dengar. Rosa perasan pandangannya dan tersenyum kepadanya, menghulurkan tangan ke arahnya. "Datang sini, sayangku, duduk bersama kami." Elina menyertai mereka duduk di atas rumput di antara dua wanita yang paling disayanginya di dunia. "Tahukah kamu apa yang saya pelajari daripada semua ini?" katanya perlahan. "Apa sayangku? Bahasa yang paling penting bukanlah bahasa Melayu baku, maupun bahasa Inggris, maupun salah satu daripada 7 bahasa yang saya cakap. Bahasa yang paling penting ialah cinta, dan itulah yang saya pelajari daripada kamu." Rosa dan Lim bertukar pandangan. Mata mereka bersinar dengan air mata kebahagiaan. "Dan kamu mengucapkannya dengan sempurna, sayangku." Rosa mencium dahinya. "Kamu mengucapkannya dengan sempurna." Matahari terbenam di atas bandar, mewarnai langit dengan warna emas dan merah jambu yang sama yang dilihat Elina di Paris pada hari dia menemui ibunya. Tetapi kini warna-warna itu mempunyai makna yang berbeza. Ia bukan lagi penghujung hari, ia adalah permulaan kehidupan baru. Kehidupan di mana 3 wanita yang cuba dipisahkan oleh dunia akhirnya bersama. Kehidupan di mana kebenaran menang ke atas pembohongan. Kehidupan di mana cinta mengalahkan kuasa. Dan kehidupan itu Elina tahu dengan kepastian mutlak adalah pengakhiran terbaik yang pernah dia bayangkan. Kerana ia bukanlah pengakhiran, ia adalah permulaan segala-galanya yang sepatutnya terjadi.